Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, kita dipertemukan sekali lagi untuk sesi hari ini, ya. Dan seperti mana biasa, ya, kita harap supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan, ya, kepada kita untuk memahami pelajaran. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil, ya. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil, ya. Ini asalnya daripada doa Abdullah bin Abbas. Nabi doakan dia semasa tahnik, ya. Semasa Sayyidina Abbas bawa anak dia Abdullah berjumpa dengan Nabi, ya. Pada ketika itu Nabi dan para sahabat sedang diboikot, ya, oleh masyarakat Quraisy selama 3 tahun. Dan Nabi doakan dia, ya Allah, fakihkan dia dalam agama dan mahirkan dia dalam tafsir, ya, tafsir Al-Quran. Jadi samalah, ya. Jadi kita minta supaya Allah mahirkan kita dalam agama. Salah satu cabang agama ialah bahasa Arab, dan tujuan, ya, untuk menguasai bahasa Arab itu adalah untuk menguasai tafsir, ya, makna Al-Quran. Okey, ya, kita alhamdulillah, ya, sudah sampai ke pelajaran yang keberapa dah, ya. Kita sudah sampai kepada pelajaran Unlocking the Word of the Quran. Kita dah hampir berapa tu, ya? 9, ya. 9 nama ke? 9 noun, ya, kita dah belajar. Ya, betul, Ustaz. Jadi hari ini kita akan masuk yang ke berapa? Yang ke 10 lah, ya. Ya, betul, 10 betul. tu yang terakhir, ya. Ya. Jadi kalau kita boleh tengok, ya, dia punya contoh tu. Verb sudah, noun, ya. Noun yang ke-10. Noun yang ke-10 ialah kullun, ya, kullun. Jadi kullun, ya, kalau kita boleh tengok kullun. Jadi kullun ini dari segi makna ialah setiap, ya. Setiap ataupun kita kata setiap lah, ya. Each, ya, ataupun every, ya. Jadi di sini terjemahkan everything. Ustaz dah bagi tahu terjemahan ni sebagai panduan saja, ya. Dan bila kita sesuaikan dengan bahasa Melayu, ya, kita kena kita kena terjemahkan dengan ikut konteks bahasa Melayu kita. Okey, jadi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Contoh kullun kita, ya, ada contoh di sini. Cuba kita tengok, ya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in, ada perkataan, ya, yang dikuningkan tu. Jadi ini kita ambil daripada surah 28, surah Al-Qasas, ya. Jadi di samping kita belajar bahasa Arab, kita belajar juga tentang Quran, ya, belajar tentang nombor-nombor surah, ya. 28 ni Al-Qasas, kisah-kisah, ya. Jadi bayanglah ada 28 kisah-kisah, ya, di dalam Al-Quran. Ya, dalam Quran banyak kisah, ya, tapi surah yang menghimpunkan kisah-kisah tu ialah surah 28. Dan di sini ada ada verb, ya. Wala, waw kita tahu, ya, waw tu ialah partikel untuk menyambung ayat, ya. Waw makna dan, ya, dia partikel. La juga partikel. Wala dan janganlah, ya. La di sini maknanya larangan, ya. Wala dan janganlah. Tad'u, ya. Ini adalah verb ni, ya. Kita tak belajar lagi. Jadi ini termasuk verb dalam bentuk kita panggil, ya, imperatif, ya, ataupun command form. Ya, command form tu makna perintah. Ya, siapa yang belajar bahasa Arab dia panggil fi'il amar, ya. Tapi dalam bahasa Inggeris kita panggil command form. Wala tad'u ma'allah. Wala tad'u. Wala dan janganlah tad'u, ya, janganlah engkau seru, ya. Ma'allah, ma'a kita tahu. Ma'a dia juga termasuk partikel. Ma'a bersama, ya, bersama Allah. Maknanya kita hanya seru Allah. Kita panggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kan? Ya, tetapi at the same time, ya, ada orang juga yang menyeru nama berhala, ya. Ada orang yang menyeru nama-nama perkara yang tak sepatutnya diseru, ya. Jadi kalau nak berdoa, nak minta pada Allah saja. Jangan sebut yang lain. Jadi Allah larang, ya. Allah kata wala tad'u ma'allah. Jangan kamu seru, jangan kamu panggil ma'allah bersama dengan Allah. Maknanya nama Allah pun dia panggil.
Ya, tetapi nama-nama yang lain pun disebut juga. Macam orang Arab, ya, Arab Quraisy. Dia sebut Allah tapi dia sebut juga Al-Lata, Al-Uzza, Manat dan sebagainya. Ya, jadi jangan seru bersama Allah itu ilahan, sembahan. Ilahan ni adalah noun kan. Pasal apa dia noun? Sebab dia tanwin. Ilahan, ya, ilahan ada tanwin. Tanwin sentiasa di akhir. Ya, ilahan. Akhir yang lain. Akhir, ya, ni perkataan baru yang kita belum jumpa. Akhir maknanya yang lain. Ya, yang lain, ya, ada. Di sini diterjemahkan, ya, ada. Maknanya yang lain. Wala, ustaz ulang balik, wala dan janganlah tada'u, kamu seru, kamu panggil ma'allah, bersama dengan Allah, ilahan, sembahan, sesuatu sembahan. Kita letak sesuatu sebab dia apa kita panggil, ya, sebab dia singular. Ya, dan dia apa kita panggil, dia bukannya ya, dia bukan partikel dia partikel ya. Ilahan maknanya sesuatu sembahan, ya, sembahan yang akhir yang lain, ya. Ustaz terjemahkan bahasa Melayu ya, lebih senang kita faham di sini, ya. Kadang-kadang kita perlu terjemah bahasa Inggeris kerana kesesuaian tu, ya. Nak terjemah daripada bahasa Quran, kadang-kadang sesuai penggunaan bahasa Melayu, kadang-kadang sesuai bahasa Inggeris. Tengok keadaan. Ya, jadi oleh kerana tuan-tuan dan perempuan sebahagian besarnya bilingual, ya, senang sikit ustaz nak bagi terjemahan tu, ya. Kemudian la ilaha illahu, la sekali lagi tiada, ya. Kalau la yang pertama tadi, ya, dia la jangan. Maknanya dia larangan. Tetapi la yang kedua di sini, ya, la yang kedua yang ustaz birukan ni, la di sini ialah la penafian. Kita nafi, kita negate dia, negation. Ya, dia penafian. Ya, jadi la di sini maknanya bukan jangan. Ya, tetapi tiada. Ya, yarhamukallah. Tiada apa? Tiada ilah. Ilah kita dah sebut tadi, ya. Tadi kita jumpa ilah juga. Ya, ilahan, ilaha, ya, di sini ilaha. Ya, dia ada sebab lah, ya, mengapa tak dibaca ilahan, patutnya dibaca macam ni. Ya, patutnya ma'allahi ilahan, ada tanwin, tapi di sini ilaha tak ada tanwin. Kita tak belajar lagi, tapi secara umum, ya, patutnya dibaca ilahan, tetapi kerana ada apa ni, negation kat sini. Alhamdulillah. Kerana ada negation. Yarhamkumullah. Yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi la di sini, ya, oleh kerana la ni la nafi, jadi bila ada la nafi, ilah yang datang selepas dia patutnya ilahan, hilang tanwin dia, hilang tanwin. Ya, kita tak belajar lagi secara detail, tapi terima je dulu, ya. Ini lafaz syahadah kita, la ilaha illallah. Patutnya la ilahan illallah. Patutnya la ilahan ataupun la ilahun illallah. Tapi tak dibaca sebab masuknya partikel negation ni, ya, lam alif ni, la ni, menyebabkan terkesan kepada noun ni. Ya, sebab kalau dia noun, dia mesti ada alif lam ataupun tanwin. Tapi tak boleh, ya, kerana la ni telah ganggu dia, ya. Macam la tu jadi alif lam, Ustaz. Tapi dia tidak ada alif lam, ya, dia bukan alif lam. Dia apa kita panggil? Dia macam dia ganggulah, ya, dia interrupt, ya. Jadi dia ni kita panggil macam spoiler lah, ya. Dia yang spoilkan apa kita panggil, ya, spoilkan noun ni, ya. Sebab tu ada apa? Ada juga yang sebut spoiler, dia kata betul, ya. Partikel ni kebiasaannya dia jadi spoiler. Dia akan spoilkan bentuk noun tu, ya. Patutnya kita boleh baca ilahan ataupun ilahun. Ilahun makna tanwin domah, ilahan ni tanwin fathah, tapi tak boleh kita baca ilaha saja. Sebab apa? Sebab ada spoiler depan dia. Ya, jadi kita boleh guna perkataan spoiler tu. Ya. Okey, illa melainkan, ya, illa pun partikel juga, ya. Ini untuk exception. Kita dah belajar melainkan dia. Dia tu siapa? Dia tu Allah. Ya, kita ulang balik untuk kali ketiga dah. Wala, waw dan, la jangan, tada'u, kamu seru, kamu panggil, ma'a bersama Allah, ilahan, sesuatu sembahan, sesuatu ilah, akhir yang lain. La tiadalah ilaha, tiadalah sembahan illa melainkan huwa dia. Dapat dah? Okey, setakat ni
ada apa yang Ustaz perlu ulang untuk bagi faham tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang Ustaz perlu ulang? Silakan. Ustaz, Ya. ilah tu bukan makna Tuhan ke? La Ilah ilaha mana? tiada Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah kan? La ilah tu bukan tiada Tuhan, melainkan Allah. Lebih tepat kita bukan dia. terjemahkan. Lebih tepat kita terjemahkan sembahan. Sebab Sembahan ilah tu yang disembah. Itu yang dia syahadah tu, tiap-tiap azan tu kita kata la ilaha illallah. Betul lah. Tiada sembahan melainkan Tiada Allah. sembahan lain. Sebab kalau kita nak guna ilah tu Tuhan, Rob tu ni nak letak apa? Robbun. Okey. Sebab tu jangan bergantung pada terjemahan yang kita biasa dengar. Walaupun masuk TV, walaupun sebab apa? Sebab ya, dia terjemah tu untuk umum, untuk orang yang tak ada latar belakang bahasa Arab. Tapi kalau kita yang dah belajar bahasa Arab, lebih tepat kita terjemahkan ilah itu sebagai sembahan. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama. Jadi sekali lagi ya, ilah adalah sembahan. Kalau Allah lah ya, kita tak terjemahkan Allah. Tapi kalau Tuhan tadi ataupun macam Rob tadi ya, tu lebih senang Rob. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Rob ya, bagi Tuhan ya. Jadi Rob kat situ tu yang kita terjemahkan Tuhan. Tuhan tu pun kita bagi ciri-ciri yang selalu kita jumpa dah 3 kan. Ingat lagi, siapa ingat lagi Kak Suhati? Tuhan yang kita kata tu Tuhan apa? Yang pertama Tuhan yang mencipta. Yang mencipta, betul. Yang kedua Tuhan yang mentadbir. Yang ketiga Tuhan yang memberi rezeki. Okey, semua Rabb. Ya, Tan Sri semua Rabb ya. Tan Sri Hasmah tadi yang tanya soalan, semua tu Rabbun. Cuma bila kita kata Rabbun, kita fokus kepada 3 yang paling utama. Sebab Allah ni segala-galanya ya. Tapi yang paling penting bila kita sebut Tuhan tu, Tuhan yang mencipta kita. Setelah dicipta, dia takbir kita. Ya, dia urus urusan kita, dan nombor 3 dia beri rezeki. Ya. Okey, selesai. Jadi ilah sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, ilah ya kita terjemahkan sebagai sembahan. Ya, tolong diletak sembahan ya. Walaupun di sini dia terjemah God. Ya, sebab bahasa Inggeris tak ada perkataan lain lah ya. Bahasa Melayu lagi bagus. Kita ada sembahan. Illa huwa, melainkan dia. Cuma bila kita wakaf illahu lah. Ya, tapi kalau kita baca penuh huwa. Huwa tu siapa? Huwa tu adalah ganti nama ya. Huwa tu kan bukan preposition, apa dipanggil? Pronoun. Ya, domir ataupun pronoun. Ialah domir in Arabic lah ya. Sebab ustaz nak raikan tuan-tuan dan puan-puan yang kebanyakannya lebih selesa English daripada Arabic. Ya, jadi sampai satu tahap nanti kita akan tukar. Ya, sebab bila kita dah selesa dengan perkataan bahasa Arabnya, kita guna bahasa Arab. Ya, tapi sebelum tu ya, kita guna dulu yang kita sudah biasa. Kita pakai yang kita familiar. Ya, sebab dalam apa kita panggil ya, dalam teori pengajaran kita ajar benda yang orang sudah familiar dulu. Kita kenalkan dia dengan benda yang orang dah biasa ya. Macam tu kaedah dia. Okey ya. Jadi ayat yang pertama selesai. Ya. Ya. Wa tu tidak ke kita yang di awal. Awal tu tidak ke kita belajar kalau di tengah, kalau dia duduk tengah-tengah baru makna dan, kalau di awal makna demi sumpah cerita. Bukan. Ya, sumpah tu kalau dia datang sebelum noun. Wala tad'u mana ada noun ya. Kalau sebelum noun baru dia sumpah. Macam kita kata contoh wal asri. Barulah waw tu sumpah. Sebab baris bawah asri itu masa kan. Tengok baris dia. Wal asri, baris asri itu fathah kasrah. Wal fajri, baris dia kasrah. Wasyamsi, baris dia kasrah. Itu baru waw sumpah. Ya, sebab biasanya para pelajar ni dia ingat satu ciri tapi dia lupa 2 ciri, 3 ciri yang lain. Ya, kita hanya ingat waw di awal itu adalah sumpah. Tapi kita lupa kalau dia waw tu sumpah, selepas daripada waw tu mesti noun. Sedangkan la bukan noun, partikel. Tad'u verb, mana nounnya? Ma'a, berjela dah. Baru jumpa Allahi. Tapi kalau dia la tad'u ma'a ni tak ada, terus saja wa dan Allah aja kata. Wallahi, betul. Waw tu adalah waw sumpah. Tapi kalau selepas daripada waw tu bukannya noun, maka dia bukan waw sumpah. Jadi itu kita kena ingat. Ya, jadi waw di awal boleh makna dan, kerana dia menyambung cerita daripada ayat 87 ni ayat 88. Ya, sebab tu dalam English pun diterjemahkan and.
Ya, mana boleh lah. Ya. Ada lain silakan. Sorry Ustaz, mungkin saya tertinggal. Ni Sister Dila. Wow ni yang depan ni dia particle preposition. Dia membawa Particle preposition tak? tak Preposition apa 9. ni article connector. So connector dia tak boleh membawakan tak boleh membawakan preposition yang bawakan huruf selepas ni baris bawah kan. Kalau yang sumpah tu dia pun bawa ke bawah ke Ustaz? Atau Memang sumpah lah yang bawa ke bawah. Memang sumpah tu lah yang bawa ke bawah. Ya, preposition memang bawa ke bawah bergantung pada apa yang datang selepas dia. Kalau yang datang immediately after preposition to noun, boleh lah. Ya, macam kita kata. Tapi dia bukan mesti sebab dia ada min kan, ila, an, ala, kebanyakannya tu memang dia baris bawah lah. Sebab min daripada ila, an, ala, fi, ka, bili, memang kebanyakannya menyebabkan noun tu berbaris bawah, tapi fungsi dia bukan sumpah. Sebab saya preposition yang bawakan benda tu turun ke bawah. Kalau wow sumpah ni bukan preposition, so saya kena ada note. Betul, kena tambah lah sebab kena fungsi tambah dia lah. Tak, So maknanya wow. Mungkin je. Isunya ialah preposition tu, preposition is preposition lah. Tapi yang wow sumpah tu kebetulan dia macam preposition tapi fungsinya kan beza. Fungsinya kan demi masa, demi matahari, demi bulan, demi bintang. Jadi fungsinya pun beza sebab dia sumpah. Jadi dia bukan preposition. Ya. Dan dia membawa juga baris bawah selepas. Itu dari segi grammar dia lah, berbaris bawah. Ya, kesan dia kan. Ya. Tetapi dia bukan preposition. Sebab kita dah kenal preposition, sebab tu Ustaz kata bila kita belajar preposition 9, kita ingin ingat 9 tu. Ada tak wow dalam 9 tu? Ada tak wow dalam 9? Tak ada. Jadi maknanya wow tidak akan jadi preposition. Tidak akan pernah jadi. Wow will never be a preposition. Tetapi isim yang datang, ya, noun yang datang selepas wow boleh baris bawah dengan syarat wow tu berfungsi sebagai sumpah. Okey, Ustaz. Ustaz. Ada lain silakan. Ada lain? Ya. Kak Masyita, ada soalan? Tak ada Ustaz. Ada. Ya? Boleh faham ya setakat ni Kak Masyita? Boleh, Alhamdulillah. Okay, ya. Jadi Ustaz bagi terjemahan untuk kali yang kelima dah ni. Ya. Ulang balik sebelum kita masuk kullu tu. Wala tadung. Ustaz dah terjemah satu-satu dah. Ustaz buat secara harfiah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang belajar kelas harfiah, sepatutnya membantu dah. Ya. Wow yang pertama. Bukan wow sumpah ya. Wow yang pertama ialah wow apa tadi? Ya. Penyambung. Ya. Jadi yang dah belajar bahasa Arab tu boleh guna bahasa Arab lah ya. Tapi kena ingat ada kawan-kawan kita yang tak tahu perkataan tu. Ya. Jadi kita guna saja English ya. Wow di sini maknanya wow untuk connector, ya, connector. Ya, dia connector. Ya. Wala tad'u. Wow tu pun partikel, lam pun partikel. Terjemahan dah tahu dah. Dan jangan. Tad'u, kamu seru, kamu panggil ma'allah, bersama dengan Allah. Ma'a ni masuk preposition ke tak? Masuk. Dia salah satu daripada 9 preposition. Dan yang datang selepas preposition, dia punya noun baris bawah. Jadi walaupun kita tak hafal, kita akan baca betul. Ya, sebab tu belajar tajwid atau belajar bahasa Arab, dia akan betulkan bacaan kita. Kita tak akan dengar orang baca wala tad'u ma'allahu, ma'allaha, takkan. Ya, kalau kita tak hafal pun kita tahu. Lepas ma'a mesti baris bawah, ma'allahi, pasti. Ya. Ilahan, ya, ilahan adalah noun. Ya, dia noun dan dia merujuk kepada satu, ya, ya, maknanya satu sembahan. Akhar yang lain, ya, sesuatu. Tapi kita tak katalah satu sembahan. Kita nak terjemah, kita kata sesuatu sembahan. Kita tambah sebab nak bagi sedap dia minta terjemahan tu. Ya, akhar, ya, yang lain. Jadi jangan kamu seru bersama dengan Allah itu sesuatu sembahan yang lain. Ya, jangan seru yang lain. Jangan seru nama jin, nama syaitan, nama iblis, nama berhala, jangan. Kalau nak seru, minta pada Allah sahaja. Seru pun nama Allah sahaja. Ya. Kemudian disambung, ya. Sebenarnya sampai pada akhir itu ayat tu dah selesai.
Ya. Jadi perkataan ataupun ayat la ilaha illahu ni ayat yang lengkap. Jadi maknanya wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, satu ayat. La ilaha illahu, ayat yang lain. Ya, ni dah ayat yang lain. Ya, barulah waqaf. Ada waqaf jim. Jim makna jaiz. Jaiz tu makna harus. Ya, boleh waqaf dan boleh tak waqaf. Kalau orang tu sampai nafasnya, dia boleh waqaf dekat wajahahu pula. Ya, tu dah masuk tajwid lah. Ya, Ustaz tak nak sebut tajwid banyak-banyak. Tapi kena sebutlah sebab ada huruf jim kat situ. Nanti orang tanya, ni wakaf apa Ustaz? Wakaf jaiz. Mana wakaf yang harus? Apa makna jaiz? Jim, alif, hamzah, zai. Jaiz maknanya harus. Harus. Maknanya kalau dia nak wakaf pun boleh. Kalau dia tak nak wakaf pun boleh. Dia tak ada keutamaan. Ya, kadang-kadang kita jumpa wakaf aula. Lebih bagus wakaf. Ya. Mim tu kena kan Ustaz? Min mana? Mim akhar tu. Akhar. Akhar. Min akhar. Dekat tak? Dekat Akhar ada mim akhar di tu atas. ada mim di atas. Ya. Itu maknanya wakaf apa tu dipanggil? Maka wajib. Wajib. Takkan wajib. Dia kena Mim, huruf mim. Dia tu adalah short form macam jim tadi. Pasal apa dia wakaf sebab dia wakaf jaiz sebab huruf dia jim. Sebab tu jaiz. Takkan tiba-tiba wajib, tiba-tiba mim. Tak ada waw alif, ya, wajib, waw alif, apa ni, jim ba, tak ada pun mim kat situ. tak ingat Ustaz. Jadi mim tu apa? Ya, itu homework. Mim tu mesti berkait dengan, mesti macam kita kata Bukit Jelutong kan? BJ, betul lah Bukit Jelutong sebab B tu bukit, J tu jelutong. Wakaf Jaiz tam tu- Ustaz. Ya, Wakaf tam. wakaf tam makna wakaf sempurna, ya, logik. Wakaf tam. Ada yang kata wakaf lazim. Lazim pun boleh sebab mim juga. Lazim. Lazim. Ya, sebab tu Ustaz kata, bila kita nak hafal sesuatu, kita kaitkan dengan sesuatu yang logik. Ya, macam kita kata macam tadi Bukit Jelutong, kita short formkan dia dengan kita kata MK ke, apa kaitan MK? Ya, MK Mustafa Kamal. Pasal apa pula ada kaitan dengan Bukit Jelutong? Ya, walaupun mungkin projek dia dia mesti ada kena mengena. KL kita kata Kuala Lumpur kan, sebab Kuala tu K. Macam tu lah, lazim macam tu juga. Cuma dia ambil yang di hujung, mim. Ya, jaiz dia ambil yang di awal. Okey, tak boleh selesai. Ustaz tak nak cerita panjang pasal tajwid, tapi benda tu satu ilmu yang menambahkan ilmu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tak ada benda yang kita cakap benda yang sia-sia, tak ada. Ya, betul. Okey, ya, seterusnya selesai di situ. Jadi Ustaz, kita kena baca berhenti ada kat akhar tu. Akhar tak, sebab dia bukan apa wajib. Oh, teruslah. Jadi boleh berhenti dan boleh wakaf, tak ada masalah. Kalau nak berhenti pun tak salah. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ayat tu dah lengkap dah. Ya. Ayat tu dah lengkap. Maknanya dah sempurna dah. Ya. Kalau kita tak wakaf pun la ilaha illahu boleh. Tapi kalau nak sambung pun tak ada masalah. Ya, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu. Tapi kalau orang yang tak sampai nafas nak wakaf ke akhar, tidak ada masalah kerana maknanya sudah sempurna. Ya, sebab itulah kena faham makna Quran tu supaya kita boleh wakaf tempat yang betul. Ya, kadang-kadang kita tengok qari yang sedap, juara tilawah Quran, tapi bila dengar dia baca dalam Quran, bila dia baca, dia wakaf di tempat yang tak patut dan dia mula wakaf tu biasanya okey. Tapi bila dia nak ambil balik, dia nak apa kita panggil? Ibtidak. Dia nak ibtidak balik, kita tengok. Itu pun nampak dah tak belajar bahasa Arab. Tapi juara antarabangsa. Sayang. Ya, sayang. Sedangkan patutnya dia belajar bahasa Arab Al-Quran. Okey, selesai di situ. Kullu pula. Ya, kullu syai'in. Sepatutnya kullun. Ni patutnya ni kullun. 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 Sebab Itulah apa nak tanya tadi tu. Dia kulun ke kullu? Okey, ya. Jadi sebab apa dia kullun? Pasal dia noun. Bila dia noun, dia mesti alif lam di awal ataupun tanwin di akhir. Tuan-tuan kena ingat tu sampai bila-bila pun. Ya, betul. Walaupun Ingat dah. Ingat dah. Tapi, tak apa. punya example pun tak ada kulun juga kan? Yalah, pasal ada spoiler. Kena ingat. Dia banyak spoiler dalam ayat. Itulah isu dia. Kalau lah bahasa Arab ni senang sangat, tuan-tuan tak payah datang kelas, tuan-tuan boleh belajar sendiri sebab ada banyak self study. Tapi tak boleh, dia kena pakai guru.
Ya, kena pakai. Ustaz pun ingat dululah ya. Ini cerita 30 tahun yang lalu lah ya. 40 tahun yang lalu mungkin. Kita ingatkan bahasa Arab ni boleh belajar sendiri. Tak boleh, dia kena pakai guru. Ya. Sebab tu macam English kan. Ustaz bagi contoh je ya. Orang yang belajar English tak ada guru ya. Mungkin dia apa kita panggil? Dia fluent dari segi cakap. Tapi grammar dia salah. Sebab tu kita masih dengar orang yang cakap English tapi masih lagi more better tu masih lagi sebut. Ya, it's more better for you. More better. Apa more better? Ya, nak berapa kali redundancy kat situ. Jadi sama bahasa Arab sama. Jadi kena ingat bahasa Arab dia ada banyak spoiler. Ya, dan spoiler tu biasanya dia akan spoilkan bentuk apa? Bentuk noun. Patutnya ni kulun, betul tak? Semua orang setuju ni kulun kan? Setuju. Okey, cuba kita tengok apply. Pasal apa dia kulu? Pasal apa kuning ni kulu bukan kulun? Pasal ya dia bertemu dengan syai'in di belakang. Sebab itu kulun ya, ini noun kulun dan syai'un. Dua-dua ni noun. Noun. Kulun pun noun, syai'un pun noun. Tapi bila kita gabungkan dua, kulun dengan syai'un, kita kena ubah syai'un jadi syai'in sebab dia second noun kalau masih ingat, dan kulun ya sebagai first noun dia kena hilang tanwin, kena buang tanwin. Ya. Jadi spoilernya di sini ya. Pasal apa dia jadi macam tu? Pasal dia adalah compound noun. Pasal dia digabungkan. Ya. Ya, pasal dia digabungkan dua noun. Bila dua noun digabung, noun yang pertama kehilangan tanwin. Ya, hilang tanwin. Memang tuan-tuan akan tanya, Ustaz, pasal apa kita kena belajar dia punya grammar ni, ya? Tak boleh ke kita tahu makna kullu ni setiap syai'in ni sesuatu? Boleh, tak ada masalah. Ya, tapi kita akan baca salah. Kita akan hentam aje, ya. Dia kata pasal apa kita nak suka hati kita lah. Wala tad'u ma'allahu ilahun akhari la ilahu illa huwi. Suka hati je baca. Boleh tak? Tak boleh. Sebab dia berdosa. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, pasal apa nak kena belajar grammar dia? Ya, noun lah partikel. Pasal dia berdosa kalau saya baca salah. Ya, walaupun dia faham. Dia kata dia faham mana. Nanti dia akan salah faham makna. Ya, Ustaz dah banyak kali sebut dah. Ya. Sebab dia bila belajar vocabulary, dia kena gabungkan dengan grammar dia. Tak boleh tidak. Tak boleh. Belajar makhraj, kena belajar tajwid dia. Mana boleh makhraj saja tajwid tak belajar? Tak boleh. Ya, dia ada dia punya regu dia. Okey Okey, kullu syai'in asalnya kulun, tuan-tuan kena salin lah dekat buku. Ya, kulun tu ya noun, syai'un tu noun. Dua-duanya dhammah. Pasal apa dua-dua tanwin dhammah Kak Mazidah? Kak Mazidah pasal apa kulun syai'un? Pasal apa dua-duanya kulun dan syai'un? Pasal apa Kak Mazidah? Sebab dia noun. Bukan sebab dia noun. Asal. Asal. Kak Mazidah dah lupa dah sebab asal dia. Asal. Original. Original. Kan baru keluar kata original tu. Pasal apa tak jawab original tadi kan? Lupa Itulah kan? Ustaz. Tak, dia mula-mula Ustaz tanya tu macam panik-panik lah Ustaz nak jawab. Hilangkan panik tu. Ya. Selawat kurang baca ni ya. Lepas main Zuhur tadi apa kita panggil tasbih tahmid takbir baca tak 33 sempat tak? Saya baca alam nashrah laka sadrak supaya tenang. Okey, tak apa. Ketawa juga tak ada masalah. Tapi saya nak bagi tahu ya. Kita punya kehidupan ni ya. Dia orang biasa bila dia nak mula belajar baru dia belajar alam nashrah. Dia tak tahu bahawasanya solat Zuhur kita tadi tu memberi kesan kepada pelajaran kita petang ni. Betul. Ya, sebab kita selalu ingat apa yang kita buat immediately sebelum kelas itu saja yang mempengaruhi. Tak. Solat subuh kita pagi tadi mempengaruhi kelas ni. Solat Zuhur kita tadi mempengaruhi. Maknanya kita kena follow seperti mana Nabi ajar tu. Maknanya selepas daripada solat subuh ke Zuhur sembahyang fardu je lah. Ya, maknanya selain daripada apa? Tasbih 33 tahmid, benda-benda tu semua kena buat. Tasbih tahmid takbir 33 kena cukup ya. Ayatul kursi kena baca. Qul huwallahu sekali. Kalau subuh 3 kali qul huwallahu. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ya, lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa in tubdu habis. Benda-benda tu semua kena baca. Ya, pagi-pagi kan kita baca ya Allah ya, aku mohon padamu
ilmu yang bermanfaat. Sebab itulah Nabi ajar pagi-pagi kat Masjidah. Kat Masjidah Baca, tahu, tapi Ustaz. mungkin Kak Masjidah lupa. Tak ada baca Ustaz. Saya ni memang jenis panik. Dan macam usaha panik juga lagi Ustaz. Okey. Tak tahu macam mana nak usaha lagi. Dia mungkin kelas yang ke 25, 30 besok kot baru dia hilang panik, insya-Allah. Pasal Allah tak akan bagi panik selama-lamanya. Manusia akan berubah. Ya, Abu Bakar pun panik masa duduk dalam Gua Sur, ingat tak? Ketika orang Quraisy datang, Ustaz jawab dengan sirah. Ya, pasal Ustaz pun memang mengajar sirah, ya. Jadi ketika orang Quraisy sudah sampai ke bukit, ya, Bukit Sur, sampai ke Gua Sur, ya, Abu Bakar dengan Nabi berdua duduk Gua Sur tu duduk di tempat rendah, nampak kaki orang Quraisy. Ya, pada masa tu apa keadaan Abu Bakar? Gementar dia. Ya, panik dia. Sehingga Nabi kata, la takhaf, ya, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar jangan panik, Abu Bakar jangan ni, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Abu Bakar, ya, orang yang paling beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, manusia yang beriman selepas Nabi, Abu Bakar lah. Tapi tetap juga panik. So, adakah Abu Bakar panik sampai ke sudah? Dah, masa perang Badar tak panik dah. Dia tak panik. Sebab tu Ustaz bagi jawapan tadi, mungkin sebab kelas kita baru kelas yang ke-13 kan? Doa-doa lah Ustaz. Tak. Ya, Ustaz boleh tolong doa untuk student, tapi the student herself kena lebih doa daripada orang lain. Ya, macam tu. Jadi itulah. Ustaz, okey. Ustaz kadang kan kita tak faham soalan tau Ustaz. Okey. I Jadi think I always macam tak faham soalan tau nak jawab tu. cara Ustaz soal tu menyebabkan tak faham ke atau macam mana? Tak, mungkin saya lah yang kurang faham bila Ustaz Okey. tanya macam tu, maknanya nak jawab macam lah, ya. Okey, tak apa. So balik pada cerita tadi, ya. Jadi bila Ustaz tanya pasal apa baca kulun, balik pada ni, ya. Kulun yang kuning ni dan syai'un. Syai'un. Pasal apa kulun tanwin tanwin dhamma, syai'un tanwin dhamma? Kerana memang asal-asal, ya, originally baris ni memang semuanya kalau dia noun dia adalah ya, dia adalah dhamma, ya. Dia memang tanwin dhamma. Memang asal dia tanwin dhamma. Macam ilahan pun tanwin dhamma. Ya, asalnya dia tanwin dhamma, tapi sekarang dia jadi tanwin apa ni? Ilahan ni. Kasrah. Mana kasrah? Kasrah bari bawah. Fathah, sorry. Tanwin fathah. Ya. Mungkin kelang kabut tu pun juga menyebabkan salah satu daripada kesilapan. Ya. Jadi ilahan di sini adalah tanwin fathah. Apa sebab dia tanwin fathah? Ustaz tak bagi tahu lagi sebab. Tapi yang penting dia tanwin. Ya, yang penting kita tahu dia tanwin. Okey. Tapi kulun ni macam mana dia boleh hilang tanwin dia? Kerana dia menjadi gabungan, nama gabungan ni, compound noun. Ya. Jadi yang kekal dia punya tanwin ialah second noun dia. Second noun. Syai'in, tapi dia tidak syai'un, dia jadi syai'in. Menunjukkan, ya, dia jadi second noun. Kullu pula tak boleh jadi kulun walaupun baris dia dhammah. Kerana apa? Kerana first noun tidak boleh pakai tanwin. Ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat benda tu, separuh masalah dunia dah selesai dah. Ya, Ustaz ulang balik, ya. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan Allah bagi kesabaran pada ustaz dan tuan-tuan. Pada ustaz. Ya. InsyaAllah Ustaz, Ya. insyaAllah. Sekali lagi, kullu First syai'in. noun. Jadi tuan-tuan kena buat contoh, ya. Tulis dalam buku tu nota. Yang pertama kulun, buat dia tanwin. Ya, tolong mute. Tuan-tuan yang tak tanya soalan tolong mute dulu, ya. Masing-masing kena nilah, ya, kena cakna. Tengok kita punya mute ni. Okey, asal-asalnya kulun, ya, kulun itu first noun tanwin, ya, tanwin dhammah, syai'un pun tanwin dhammah. Itu asalnya. Kulun campur dengan syai'un. Itu asal-asal dia. Ya, sebab kulun pun noun, syai'un pun noun. Kita namakan kulun tu first noun, kita namakan syai'un tu second noun. Bila kita gabungkan dia, nak jadikan satu compound noun, ya, maka kulun tu kehilangan tanwin. Sebab first noun tak boleh ada tanwin. Dia boleh ada dhammah, tapi tak boleh ada tanwin. Ya, alif lam of course lagilah tak boleh. Ya. Yes. Syai'un pula, walaupun dia second noun, tapi dia boleh pakai tanwin. Cuma tanwin dia kita kena ubah. Instead of dhammah tanwin, ya, tanwin dhammah,
kita tukar jadi tanwin. Tanwin kasrah. Okey. Apa makna kullu syai'in? Kullu makna setiap, syai'in makna sesuatu. Itulah terjemahan dia everything. Jadi kalau kullun tu makna everything, Ustaz tak berapa setuju. Kalau every betul. Every yes, but not thing. Ya, dia jadi thing tu bila kita gabungkan dengan syai'in. Dapat tak tuan-tuan dan puan-puan? Boleh tak? Dapat. Okey, ya. Itu satu suara orang je. Tak ramai sebab yang dalam grup ni ada 72. Ramai ni hari ni 72. Tapi suara-suara lain tu ya payah nak dengar. Cubalah sebut yes ke, okey ustaz, alhamdulillah. Okey. Ya. Ustaz. Okey. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Tak kena unmute kalau nak respon macam tu. Sekejap mute, sekejap. Ya, tak apa, faham ya. Kadang-kadang memanglah dia akan spoil kan, betul ya, tapi sebagai guru ustaz mendambakan ya suara-suara student baru seronok sikit sebab jumlah 72 ramainya. Ustaz boleh sebut seorang-seorang nama. Nama ni senarai ada kat sini. Ya, tapi kadang dah tahu dah ya. Ada Kalau seseorang Ustaz, kalau nak cepat unmute, double tap dekat space bar tu dia cepat je unmute. okey ya. Jadi ni kena ada orang tolonglah ya. Okey. Kullu syai'in sudah selesai. Kullu syai'in. Kullun campur syai'un jadi kullu syai'in. Ustaz nak tanya. Ya. Kullu syai'u boleh ke? Tak boleh. Mesti kullu syai'in. Tak pernah ada dalam dunia ni. Tak ada ya. Tak boleh. Kullu syai'in. Sentiasa. Ya. Sentiasa kullu syai'in. Tak pernah kullu syai'un, kullu syai'u, memang takkan ada. Ya. Walaupun kita tak hafal ayat Quran 30 juzuk tu, tapi kita dah tahu dah. Setiap kali kullu syai'in, dia sentiasa kullu syai'in. Dia takkan jadi kullu syai'un, kullu tak. Tapi kalau kullu ni berubah jadi kulla, kulli, boleh. Ya, fi kulli syai'in, boleh. Ya, sebab apa dia baca kulli kata contoh kan? Sekarang ni kullu kan domah. Ya, domah ni kan, yang waw ni domah. Boleh tak jadi kulli? Boleh, dengan syarat depan dia ada partikel fi. Partikel fi. Bila ada partikel fi depan, takkan kita baca fi kullu. Mestilah fi kulli. Ya, tapi syai'in berubah tak? Syai'in tak akan berubah, never change. Never change. Ya, jadi yang boleh berubah barisnya ialah yang kullu. Ya, jadi kalau ala sama, ala kulli syai'in, fi kulli syai'in, min kulli syai'in. Syai'un tak boleh jadi. Tapi kita ada syai'un kan? Syai'un. Ni syai'un tu pasal tak ada kullu depan dia. Oh, okey. Sorry. Sekarang ni kita cakap pasal compound noun sebab Kullu. tuan-tuan dan perempuan, okey Ustaz faham. Tuan-tuan dan perempuan selalu bila sebut syai'in dia dah lupa depan kullu tu, dah lupa dah. Dia tak peduli depan tu. Tak, kita kena jadi rakyat yang peduli. Kullu. Dia jadi kena orang yang peduli. Jadi kena tengok ada kullu depan. Tapi Ustaz saya jumpa syai'un. Syai'un tu tak ada kullu depan dia. Percayalah. Ya, okey selesai. Kullu syai'in. Ya. Ustaz tadi kata kuli boleh, kula boleh ya? Kuli, kula. Kula tak boleh. Kuli boleh. Kalau ada fi kuli. Adakah makna dia sama juga kata Ustaz? Maknanya sama juga? Makna sama. Sama Oh, everything lah. Sama? Everything juga, betul. Ya. Tapi sebab barisnya berubah pasal ada partikel fi itulah depan. Ada partikel fi ya? Ya, betul. Okey. Kullu syai'in, setiap sesuatu halikun. Ya, setiap sesuatu halikun. Halikun ni noun juga. Pasal tanwin di akhir. Ya. Senang je sebenarnya untuk nak tahu dia noun tu pasal halikun. Tanwin di belakang. Ya. Boleh tak jadi halinkun? Pasti tak boleh. Pasal tanwin mesti di akhir. Ya, mesti di akhir. Jadi makna halikun. Okey, ni kena hafal lah makna dia. Halikun maknanya musnah. Ya, musnah. Hancur, binasa bahasa Melayu. Ya, English perish. Ya, English dia perish. Jadi halikun, ya. Okey, yang ni Ustaz masuk English. Pasal tuan-tuan tahu English kan? Ya. Tengok terjemahan dia. Is bound to perish. Is bound to perish. Ya, is bound to perish tu maknanya apa? Maknanya telah ke, sedang ke, akan? Akan. This is will perish maknanya. Is bound to perish meaning will perish.
Will. Maknanya tuan-tuan, bila tuan-tuan tahu English, lagi senang. Ya, lagi senang. Lagi senang Ustaz nak mengajar tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Sebab bidang Ustaz Arabic language, ya. Betul. Tapi kita dilatih dengan linguistik. Sebab tu kami yang nak mengajar bahasa Arab ni, ya, nak mengajar bahasa Quran, kami kena ambil BA, ya. BA dia mesti linguistik. Bukannya BA linguistik Arab semata-mata, tak. Kita belajar linguistik general. Ya, sebab tu kita masukkan English dalam tu, masukkan Spanish, German dan sebagainya. Tapi kita pilihlah, bukan semualah kita belajar. Ya, jadi Arabic tu memang dia punya apa kita panggil, ya, dia punya core dia. Ya, tetapi kebanyakan kelas tu, ya, dia akan diajar oleh pakar-pakar linguistik. Kita bukan belajar daripada profesor dalam bidang bahasa Arab je. Kita belajar daripada profesor dalam bidang linguistik. Dan kebanyakan mereka tu English medium. Ya, dan dia apply lah nanti, ya. Macam kami kena ambil lah satu bahasa lain, ya, selain daripada Arabic dan English. Kena ambil satu bahasa lain. Ada yang ambil German, ya. Kalau macam Ustaz ambil Spanish. Bukanlah pandai, tapi kita apply lah benda tu, ya. Boleh lah, ya. Tak adalah pandai sangat, tapi sebab linguistik tu kita kena apply, ya. Jadi bila Ustaz mengajar kelas macam ni, ya, ada buku English, lagi senang, kita dah tahu dah. Jadi halikun, kalau bahasa Melayu, apa maknanya? Okey, kita terjemahkan, ya. Dengan memahami is bound to perish tadi, cuba terjemahkan kullu syai'in halikun. Cuba Kak Suharti terjemahkan kullu syai'in halikun. 3 perkataan ni je. Sila. Okey, kullu syai'un. Kullu syai'in. Kullu syai'in. Semuanya akan. Semua, setiap. Sejak sesuatu akan musnah. Okay. Ya, itu jawapan dia. Ya, English everything is bound to perish ataupun everything will perish. Kalau tuan-tuan tak dapat lagi, Ustaz tak boleh nak tolong lah. Ya, pasal English dia pun apa ni, direct je, simple aja. Is bound to perish maknanya will perish. Jadi maknanya Allah nak bagi tahu semua benda dalam dunia ni semua akan hancur pada hari kiamat nanti. Sebelum kiamat, kematian, masa kiamat semua hancur. Melainkan apa? Melainkan. Partikel exception. Wajahahu. Melainkan wajah Allah. Ya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak bagi tahu yang kekal dalam dunia ni adalah Allah saja. Yang lain semua akan mati. Termasuk malaikat. Ya, ni ayat akidah ni tuan-tuan. Kita sedang belajar akidah. Ya, sebab tu Ustaz kata belajar Quran ni semua dapat. Tajwid dapat, bahasa Arab dapat, ya, agama dapat, akidah, habislah semua dapat. Ya, sebab Quran ni sumber untuk ilmu pengetahuan. Ya, minta maaf saya bagi tahu ni, bound to perish sebenarnya is a verb, kata kerja. So halikun because of the tanwin is a noun. So saya kalau nak tukar, kalau nak bagi makna isim dia, noun dia, it will be like kehancuran lah. Kemusnahan. Tak boleh. Sebab bahasa Inggeris bila letak kehancuran, dia tak ada will. Yeah, but bound to perish is a verb, bukan noun. So itulah halikun is a noun. You are right. Sebab tu saya nak bagi tahu, sebab itulah bahasa Inggeris tak boleh jadi bahasa Quran. Sebab bahasa dia lacking. English is very very lacking, Tan Sri. Bahasa Arab halikun sempurna makna dia. Kat sinilah Allah bagi tahu kita mengapa kena belajar bahasa Arab. Sebab bahasa Arab tu sempurna. Cepat. Bahasa Inggeris cuba tengok, is bound to perish. Tak kena sebab halikun is noun. Betul, Tan Sri cakap tu, halikun is a noun. How come is bound to perish ni verb? Bahasa Inggeris tak boleh terjemah. Tak boleh terjemah. Bahasa Arab, bahasa Melayu pun kita akan kata kullu, setiap, syai'in, sesuatu, halikun akan musnah. Akan musnah tu apa dia? Akan musnah tu verb. Dia bukan noun. Kalau kita kata kehancuran, cuba terjemah. Setiap sesuatu kehancuran. Do you understand or not? You don't. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Ya. Ustaz boleh hujah dengan tuan-tuan. Ya, tapi bukan tu tujuan kita. Tujuan kita nak bagi faham. I think it's our paradigm sebab kita belajar bound to perish is a verb, right? But I think we already discussed that it is merangkumi in bahasa Arab. Dia punya verb is quite
constraint lah dia punya perimeter of verbs tu. Bukan Arabic yang constraint, English tu constraint. Sorry, Bah- tak in our bahasa understanding Malaysia lah. pun juga. Macam mana? As our Macam understanding. apa Tan Sri? Dalam bahasa Malaysia pun kurang sikit kata Sama, akan sama. musnah. Akan musnah is also kata kerja. Ustaz baru terjemahkan tadi. Siapa yang cakap akan musnah tu? Kan orang yang Arab sama. tu Arab tu kena stand by its own lah. Halikun tu noun kan. Sebab halikun noun tapi ada makna verb kat situ. Susah kan? Tapi macam itulah bahasa Arab. Sebab Hafalan tu lah. bahasa Arab satu perkataan saja, halikun. Hafalan. Tapi Halikun. maknanya akan musnah. Maknanya sesuatu yang akan musnah. Semua benda Okey. yang akan musnah, ya. Jadi sebab itu kadang-kadang terjemahan tu dia spoilkan kita punya apa? Kita punya pengajian. Understanding. Kita punya Ah. understanding. Kita punya understanding dan perbincangan kita lah. Sebab Yeah. tak, takkan Tan Sri akan tanya, okay, is bound to perish is the verb, not a noun. Malaysia. How come halikun is a noun, but when you translate is bound to perish is a verb? Pasal English tak boleh terjemah Quran. Memang kena belajar bahasa Arab. Simple je tu jawapannya. Tapi macam tadilah, kalau kita tak terjemah, kesianlah orang yang tak faham bahasa Arab. Macam mana? Ya. Jadi sama ustaz pun belajar daripada terjemahan juga, belajar harfiah. Ya, masa muda-muda dululah ya, masa umur 18 19 tahun tu belajar harfiah. Pada masa tu kita terima je. Tak banyak tanya pasal masa tu kita muda kan, kita terima je. Tapi bila kita jadi lebih berumur, kita ada banyak logik. Ya, sebab itulah isu mengajar apa kita panggil ya, mengajar orang dewasa. Betul tak? Bahasa. Mengajar budak-budak dia terima je. Dia tak akan berdebat dengan kita. Ya, tapi nak buat macam mana kan? Dulu kita tak ada peluang belajar, sekarang baru kita ada peluang. Okey tak apa. Ustaz tak nak panjang kat situ. Terjemahan dia kullu syai'in, setiap sesuatu halikun ya akan musnah. Bukan akan saja, pasti akan musnah. Oh, Kataan pasti. halikun tu ada pasti akan musnah. Tengok bahasa Inggeris. Tak ada terjemahan pasti. No, when we say bound to perish tu pastilah bound tu is definitely going to happen. It will happen. It Okay. shall happen. Okey tak apa. Ustaz boleh terima. Ya. Since your English is better, okey. Ustaz terima is bound. Tapi nanti kalau dia jumpa perkataan lain yang bertentangan dengan makna tu, Ustaz akan rebuttal. Ya. Bukan tujuan nak rebuttal orang, tak. Sebab English tak konsisten. Arabic is very consistent. Kak Nurul. It's okay. Kalau nak kata is bound tu ya, pasti. Ya. Jadi to perish except ya his face. Ini terjemahan wajah Allah tak boleh terjemah sebab ni ayat mutasyabihat. Mutasyabihat ni benda yang kita tak boleh terjemah. Kalau Allah kata itu yang lebih selamat ya. Ustaz sebab kita tak nak takwil panjang-panjang. Bila Quran kata wajah Allah is wajah Allah. Macam mana jangan tanya. Ya, sebab Imam Malik kata jangan tanya macam mana bagaimana jangan tanya. Kalau kata Allah wajah, wajahlah. Ya, dan dia tidak sama dengan manusia. Mana boleh sama dengan manusia? Ya, takkanlah sama, tak boleh sama. Ya, sebab dia ayat mutasyabihat. Ya. Okay. Tapi wajhun as a word means face lah kan Ustaz? Ya, Wajhun. betul. So cumanya kita nak tahu that how we know is referring to Allah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Everything is bound to perish except his face. So I mean Except yeah, we Allah know. lah. Jawapannya sebenarnya, jawapannya uh, sebenarnya kullu syai'in halikun illallah. Tu jawapan dia. Okay. Illallah ataupun illa huwa. Sama sebab tu Allah dah bagi contoh yang pertama tadi kan. La ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illahu. Sama sebenarnya. Hu tu siapa? Hu tu adalah Allah lah. Allah. Ya. Cuba tengok ya susunan dia. Ustaz ajar susunan dia. Ya. Wala tad'u ma'allah. Ada perkataan Allah kan? Ya. Okay, kita dah tahu dah Allah. Ilahan akhar, sembahan yang lain. La ilaha illahu. Dekat sini, dekat huwa tak payah sebut Allah lagi pasal dah understood. Ya, Allah kat sini. Jadi huwa ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu syai'in halikun ila wajhahu. Wajhahu ni Wajhahu. huwa. Wajhahu. Ya, Huwa okay. Huwa tu daripada mana? Huwa tu daripada Allah. Dia ayat yang sama je. Alright. Ya, So, it's tuan-tuan wajh- kena ikut dia punya sekuen tu. Okey, selesai. Tuan-tuan yang lain ya. Nampak macam kelas ni kelas Ustaz, Kak Suharti dengan Tan Sri Hasmah. Nampak 3 orang je. Yang hadir Ustaz. 71. Ya, silakan. Ustaz,
kullun syai'in tu makna setiap sesuatu. Bukan Tapi kulun. kalau Bukan ah, kulun. Kulu. kullu Jadi kalau korang putih kullu tu everything. Syai'in tu apa dia? Apa kata? Kan Ustaz dah kata tadi. Meaning dia every, not thing. Siapa yang boleh jadi saksi Ustaz kata thing ni kena buang? Every saja. Ya Ustaz cakap tadi. Betul. Orang akan cakap. Ya, sama ada Kak Wan dah tertinggal ataupun tak tahu. Kita dah sampai ke Tanjung Malim, Kak Wan mungkin masih di Rawang. Jadi tolong kejar. Betul lah tu. Okey, ya. So kullu is every, syai'in is thing. Okey. Okey, terima kasih. Ada lain silakan. Betul. Ada lain silakan. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Ya, ini ayat mutasyabihat. Kalau kita jumpa dalam ayat Quran, ya, kita tak detailkan. Ya, Ustaz ambil pendekatan Imam Malik sebab Imam Malik itu guru Imam Syafi'i juga. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, kita pakai pendekatan dia. Kalau disebut wajah, wajah lah. Tapi maknanya tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, okey, selesai. Sebenarnya ada soalan yang Ustaz nak dengar daripada tuan-tuan. Ya, Kak Mazidah, tadi original baris adalah domah kan? Ya. Okey. Sekarang kita tengok, ya. Illa is a particle. Particle untuk apa Kak Mazidah? Illa ni kecuali Ustaz. Ya, English apa kita panggil? Except. Exception. Exception. Okey, particle exception, ya. Ya. Lepas particle exception, ni noun ni. Mhm. Wajhahu ni is a noun. Ya. Not only one noun, two nouns. Ya. Okey, yang mana? Yang Kak Majidah kata ya tu yang mana satu Kak Majidah? Cuba terangkan. Okay. Are you trying to ask me by right dia punya baris akan berubah, right? Okey, tak. Yang pertama kenal pasti dulu. Please identify Mhm. where are the two nouns daripada yang Ustaz biru kan tu. Ustaz biru kan? Nampak kan Ustaz biru kan tu? Ya. Where is the first noun? Where is the first? Wajah. Wajha. Wajah. The second noun is? The second noun tu who. Huwa. Thank you. Huwa. Terima kasih. Is it right? Yeah. Is that right? Is that right? Yeah. Alhamdulillah. Kan dah tak ada panik dah. Nampak? Sekejap je. Dalam kuliah yang sama dah tak ada panik dah. Ya. Saya berzikir banyak-banyak. Okey. Tapi jangan zikir sampai tak dengar kuliah. Pasal zikir sebelum kelas. Masa kelas dia zikir, salah. Ya. You are doing a wrong thing. Ya. Jadi zikir masa lepas solat tadi. Ya. Menunggu kelas tu. Okey, tak apalah. Ustaz gurau je. Ya. Okey. Wajahahu tu ada dua noun. Tuan-tuan. Ya. Wajahu. Datuk Azizul ada ke hari ni? Datuk Azizul? Ada Ustaz, ada. Okay. Wajahahu adalah dua noun Datuk. Wajaha first noun, hu tu second noun. Hu kita tahu kan? Apa makna hu tu Datuk? Ganti nama. Dia hu tu. Hu tu maknanya dia. Ya, dia. Ya, dia ataupun nya. Ya. Sebab tu in English dia terjemahkan his face. His tu adalah hu tu lah. Hu ni lah. His tu, ya. Okey, isunya ialah bukankah kita belajar selama ni, ya, noun mesti apa tanwin. Ya, kecuali hu ni lah sebab hu ni dia abnormal noun. Tapi wajaha ni dia bukan abnormal noun. Pasal apa tak baca illa wajahan hu ke, wajhun hu ke? Pasal apa? Pasal apa tak boleh baca wajaha tu pasal apa tak boleh baca dengan tanwin? Datuk Azizul. Apa sebab tak boleh baca dengan tanwin? Apply apa yang kita baru belajar kejap tadi. Pasal alif lam depan tu, Ustaz. Mana ada alif lam tu? Sebab dia dua noun Ustaz. Sebab dia dua noun. Dua noun. Okay. Dua noun. Compound noun. Jadi bila dia dua noun pertama Tanwin hilang. noun Tanwin hilang. pertama tanwin hilang. Bukan alif lam Datuk. Datuk Ya, saya maaf. Salah silap saya. Okey. Dua Jadi, noun. Dua noun, wajaha dengan hu. First noun dia tanwin hilang. Ya, jadi patutnya wajahanhu ni patutnya. Wajahanhu, ya, ataupun wajhunhu, tak boleh. Macam kullu syai'in juga. Ya. Jadi Kak Puan tadi jawab kullun syai'in. Tak boleh. Kullu syai'in. Sebab
First noun tak boleh ada tanwin. Samalah wajaha tak boleh ada tanwin. Itu jawapan dia, benda yang sama. Ya. Tapi kan Ustaz, Ya. compound noun dia akan membawa the second perkataan tu ke bawah. Tapi yang ni sebab dia domir tu jadi who tu dia maintain jadi domah. Senang je pasal dia abnormal noun. Bila dia abnormal dia tak boleh baris. Sebab bila kita kata abnormal kan tak boleh baca 3 cara kan? Ya. Okay, ya, selesai. Alhamdulillah. Sambung. Lahul hukmu. Lahu baginya. Sekali lagi. La ni kita tahu dah ya. La ni adalah preposition. Bagi kan? Hu-nya, baginya. Ya, baginya. Al-hukmu. Cuma al-hukmu ni kita nak terjemahkan apa? Bahasa Melayu pun ada. Bahasa Melayu hukum tu hukum lah kan? Tapi di sini ya, dia bukan hukum macam kita faham hukum fiqh, hukum solat ya. Kalau mute hukum fiqh, hukum solat bukan. Ya. Jadi dia punya ceritanya ialah al-hukmu ni kalau tengok terjemahan di bawah authority. Ya, authority. Jadi al-hukmu tu maknanya kekuasaan. Ya, bagi Allah lah kekuasaan. Wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi waw macam biasa makna dan, ila ya, ila maknanya kepada, hi-nya. Cuma kita tak terjemah, kita tak kata wa ilahi, tak boleh. Ya, jadi bila dia ada sambung dengan hi kat belakang, biasanya dia akan tambah ya. Kita tak pernah kata ilahi sebab kalau ilahi nanti jadi macam ilaha. Jadi ilaihi kita tambah. Ya, macam ala dengan hi kan, dia akan jadi alaihi. Okey, boleh tak? Kena hafal Ustaz. Tak, itu memang kebiasaan dia. Itu rule of thumb dia. Rule of thumb. So kena terima je. Ilaihi, alaihi, fihi, ya. Okey. Turja'un. Turja'un ni adalah apa ni, verb kita tak belajar lagi. Ya. Maknanya kembalilah, kamu akan kembali. Selesailah ya contoh ayat ni. Wala tad'u, saya ulang balik. Ya. Ini kita dah terjemah banyak kali tadi, kita terjemah daripada kullu syai'in. Kullu setiap, tolong mute. Kullu setiap syai'in sesuatu halikun pasti akan musnah. Ya. Tuan-tuan ada yang tak mute tu? Okey. Illa melainkan, tak mute lagi ya. Illa melainkan wajhahu, wajahnya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Lahu, bagi Allah itu al-hukmu ya, mana kekuasaan, authority, wa ilaihi, dan kepada Allah lah turja'un, kamu semua akan kembali. Ya, tu dia punya ayat dia. So kita dah jumpa perkataan kullun. Apa makna kullun? Everything ke every? Every. Bukan everything, every. Ya, kullu syai'in, everything. Okey. Ada soalan silakan. Sebelum kita pindah ke tempat lain. Ya. Dah kurang seorang dah, hingga 70. Ustaz. Ya. Kak Mazidah ya. Okey, daripada mula tadi saya nak tanya tapi tunggu Ustaz habislah. To differentiate la tidak dengan la, apa tadi dia sebut la penafian ni, dia macam bila kita nampak la penafian ni kan seolah-olah la ilaha illallah, kita macam dah biasa kan. Tapi tadi masa bila kita mula satu untuk membezakan la tidak dengan la penafian ni Ustaz, is it because lam alif tu ada 2 tanda di atas tu ke tak Ustaz? Boleh, shall I say that? Tak mestinya. Dan penafian ni adakah dia akan berlaku banyak kali ataupun dia macam kebiasaan di come together dengan la ilaha tu? Adakah la ilaha tu memang sentiasa negation lah. La tadi okey. Soalan terima kasih. Soalan dia pasal ada 2 baris ni, pasal dia mat ni. Sebab tu kita kena la ni. Ya, yalah, kalau sebab Kak Mazidah tanya soalan, so Ustaz jawablah. Jawapan dia ialah yang 2 baris ni pasal dia apa kita panggil, dia mat. Kan? Ya. Okey, Kak Mazidah tahu kan mat apa ni? Mat asli kan? Mat asli macam mana mat asli? Tak lupa lah Ustaz tajuk saya. Kak Mazidah dah pendek. Mat jaiz Ustaz. Dia mat jaiz. Mat jaiz. Okey. Baca 4 atau 5 harakat. Ya. Okey, dah lupa lah Ustaz. Okey, jangan lupa. Jadi maknanya kita
kita nak membezakan penafian ni dengan itu sebab dia ada dua tanda je lah ya. Sebab dia ada mat bukan. Tidak. Bukan. Macam mana? Itulah Ustaz kata tadi. Tadi Kak Majid dah kata, Kak Majid dah tahu kan. Jadi lam alif ni pasal dia bertemu dengan hamzah wasal, hamzah qata'i ni. Oh, la ilaha illallah. Yes. Ya. Hamzah yang di bawah alif tu. Yes. Majais. Okey Ustaz. Kalau tidak macam mana dia nak? Bukan majais. Bukan mat apa tadi? Kak Majid dah mula jawab tadi. Mat asli, bukan mat asli, mat jais. Yes, majais. Okey. Jadi lam alif tu pasal dia jumpa dengan hamzah tu bukan sebab dia ni la makna nafi, maka dia kena panjang, dia ada dua baris, bukan, tak ada kena-mengena. Ya, betul Ustaz. Saya dah nampak dah. Okey, salah satu cara untuk faham ya, biasanya untuk penafian ni, negation ni, selepas dia noun. Okey. Selepas negation tu. Tetapi untuk larang, janganlah selepas dia adalah verb. Okey. Ya, itu antara mudah. Okey, ya, selesai lah. Itulah cerita dia. Soalan lain sebelum kita pindah ke contoh-contoh lain. Kita nak masuk ke verb, tapi verb ni payah. Mungkin kita akan pindah ke partikel, ya, contoh. Ada soalan apa-apa tak? Kita dah habis. Kita pergi je sekali lalu, ya. Nanti tuan-tuan lupa balik. Jadi kita ada contoh yang keempat, kelima, ya. Kita pergi sekali lalu saja. Kita dah banyak kali jumpa ni, ya. Kita dah belajar 10, ya. 10 maknanya kita dah belajar tentang 10 noun yang paling banyak disebut dalam Quran. Bermula dengan lafaz Allahu. Allahu, dia noun sebab ada alif lam, maknanya Allah. Allazi, dia ada alif lam, tapi dia tidak boleh dibaca dengan 3 cara, dia abnormal noun. Allazi maknanya yang. Ya, seseorang yang ataupun yang saja, the one. Ini Rabbun, ya. Tadi Tan Sri Hasmah tanya tadi Rabbun. Ya, pasal apa ilah kita terjemahkan sembahan? Kerana untuk Tuhan dah ada Rabbun. Ya, walaupun terjemahan dia Lord sini, ya. Jadi Rabbun ni terjemahkan Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mentadbir, dan Tuhan yang memberi rezeki, ya. Jadi Rabbun, kalau jumpa Rabb, Tuhan, ya. Dalam Quran kadang-kadang jumpa juga Rabb dengan makna tuan, maknanya yang memiliki, the owner of, ya. Macam suami biasa diterjemahkan sebagai Rabbul Bait, maknanya the owner of the house. Memang ada perkataan Rabbul Bait tu, ya. Jadi bukanlah makna Tuhan. Jadi Rabb tu kadang-kadang boleh makna the owner of, boleh, tapi kebiasaan Rabbun ni maknanya Tuhan, ya. Man, ya, kita tahu man untuk soalan boleh. Siapakah man ni? Ya, siapakah, contoh kita kata. Ataupun sesiapa yang, boleh. Ya, sesiapa yang puasa Ramadan, contoh dalam hadis kan. Man shoma Ramadan, sesiapa yang puasa Ramadan dan diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Itu man. Ya, man dengan makna sesiapa. Kadang-kadang man jadi soalan, ya. Siapa kamu? Man anta. Ya, jadi dia boleh dua-dua, ya. Dia noun juga. Apa dia? Min. Jangan ganggulah dengan min. Min tu kan preposition. Okay. Ya, jadi tuan-tuan jangan campurkan. Ya, sebab bila campur nanti kita keliru. Kita sedang bincang noun saja. Ya, jadi jangan campurkan man dengan min tu. Ya, min tu maknanya daripada, dia preposition. Kita akan jumpa kejap lagi, ya. Okey, zalika kita dah belajar, zalika makna itu. Ya, dan minggu lepas dah ada yang tanya, takkanlah itu tu noun? Dalam bahasa Arab itu tu noun. Ya, zalika. Zalika untuk itu, benda yang jauh. Ya, macam kita kata kalau dekat haza, ini buku, haza kitabun. Kalau dia jauh, zalika kitabun. Ya, dan dia termasuk abnormal noun pasal baris dia boleh tak berubah? Boleh tak? Boleh. Boleh baca 3 cara tak zalika? Tak boleh. Tak boleh. Sekali je zalika, satu cara saja. Okey, ardun sama. Ardun ni normal noun, ardun. Ardun makna bumi, ya, ataupun ardun makna tanah boleh. Ya, manusia dicipta daripada bumi, maknanya daripada tanah lah tu. Ya, sebab kalau kita kata bumi ada pokok, ada laut kan. Jadi kita kata manusia dicipta daripada tanah, ardun. Yaumun makna hari. Ya, yaumun makna satu hari, satu hari.
Kalau tambah alif lam depan dia jadi the day. Ya, tapi kalau tak ada dia jadi a day, satu hari. Kaumun, satu kaum, ya. One nation, kaumun. Bahasa Melayu pun kita sebut kaum juga. Ayatun maknanya satu ayat, satu tanda, sign. Ya, ayatun dengan makna tanda. Jadi semua kalau kita tengok, kalau dia normal noun, ya, semasuk kulun, semua domah. Kulun domah, ayatun domah, cuma dia domah tanwin lah. Kulun domah, ya, tanwin domah. Ayatun tanwin domah. Kaumun tanwin domah. Yaumun tanwin domah. Ardun tanwin domah, ya. Rabbun tanwin domah. Allahu tak boleh tanwin pasal ada alif lam. Jadi Allahu saja domah. Yang tak boleh ditanwinkan dan tak boleh baca 3 cara ialah allazi, ya, man dan zalika. Yang lain semua boleh. Daripada 10, 3 yang tak boleh. Yang lain semua boleh ditanwinkan. Ya, ataupun di domah kalau dia ada alif lam lah, ya. Sebab alif lam dan tanwin tak boleh bergabung. Selesailah 10, ya. Ada soalan 10 ni? Ada apa-apa nak ulang kaji? Tuan-tuan, Kak Masyitah okey 10? Okey Ustaz. Okey, tapi okey tu nampak lemah lah. Jadi Tak, alhamdulillah. okey, selesai, ya. Ustaz, Jadi satu soalan, ya, Ustaz. selesai. Maksudnya Silakan. kalau dalam noun, kalau huruf tu dia mana dua noun lah, compound noun, you expect the first noun tu mana tu daripada tanwin dia jadi apa ni, Domah dia bilang saja. tanwin lah. Hilang Dia tanwin, domah, betul. All the time expected tu, ya. Okay, thank you, Ustaz. Sama. Jadi first Kalau noun, Ustaz nak tanya. kejap. First noun sentiasa tak ada tanwin. Second noun yang boleh ada tanwin. Ya, soalan. Ya, okay, alright. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya. Bila Ustaz cakap hukum asal baris ialah domah. Ya, Hukum teruskan. asal tu maksudnya untuk noun saja ke untuk Noun. untuk noun? And Untuk then noun. dia domah tu maksud dia domah sama ada domah atau tanwin domah. Tanwin domah ataupun domah ataupun tanwin domah, betul. Okay. Thanks. Sebab okey, ya. Macam tadi contoh kan. Kak Nila, macam contoh tadi apa ni, Allahu dia domah sajalah. Mana boleh tanwin pasal dia ada alif lam kan? Tapi kalau Rabbun bolehlah tanwin domah tapi still domah. Either or je. Either domah itself ataupun tanwin domah. Okay. But why is it in the book they don't write the tanwin, Ustaz? Pasal contoh-contoh dia macam tadilah. Contoh sini. Kalau dia letak ayatun ni, nombor 9 ni Ustaz bagi contoh. Ya, if they put ayatun, how come di sini ayatan? Ya, that's why dia tak put ayatun. Because ayatun can also be read as ayatan and ayatin. Three ways. Ya. So itu jawapan dia. Sama juga macam kulun. Pasal apa tak letak tanwin? Pasal nanti contoh dia, cuba tengok. Kulun tapi sini kullu. Just now you said kulun dan win domah. Now you put kullu only. Why? Jadi sebab untuk mengelakkan benda itu. Okey, kita dah selesai, ya. Verb kita biarkan dulu sebab kita nak tengok kita nak tengok partikel, ya. Partikel lebih banyak jumpa, ya. Jadi kalau kita boleh tengok partikel, ya, kita akan jumpa partikel. Kita dah belajar sebahagian partikel, ya. Sebahagian besar tu kita dah jumpa dah partikel. Tapi kita boleh tengok saja sekali lagi, ya. Man, ya. Min tadi dah tanya Ustaz kan. Masa Ustaz sebut man tadi ada yang tanya min. Okey, ni dah jumpa min. Ya, min maknanya daripada. Contoh, ya. Dari pun boleh. Bergantunglah kalau kita kata dari Kuala Lumpur ke Shah Alam. Itu dari. Ya, tapi kalau saya berasal dari ke daripada? Bahasa Melayu. Saya berasal dari ke daripada? Kalau berasal dari. Kalau buat daripada. Saya berasal daripada tanah, ya. Jadi daripada. Tapi kalau saya berasal dari Sungai Buloh, ya, tu dari. Dan kalau tempat biasa dari. Ya. Okey, dari, ya. Selesai. Ma boleh makna tidak. Ya. Ma ni macam makna ni juga, ya. Macam makna la tadi. Ya. Sebab la pun boleh dua. La boleh makna jangan menyeru, jangan memanggil tadi kan.
selain daripada Allah. Itu la makna jangan, tapi la juga boleh makna la ilaha illallah, tiada sembahan. So makna la penafian. Ma pun ya, ma dia tidaklah sangat macam la, tapi salah satu maknanya ialah ma makna nafi. Ya. Ustaz. Ya. Ustaz refer section 2.3 ya? 2.3 buku yang sama. Ya, 37. Yes. Yes, Yang 2.3. 2.2 tu Ustaz skip ke tu? Yang mana? Yang ni. Yes, tak skip. Ya, Ustaz, yang Masuk work Ustaz skip. Ustaz masuk ke terus 35, Ustaz 35. Oh 2.3 lah. Yes. 2.3. Ya, section 2.3. Yes, 2.3. Okey. Sebenarnya kalau apa kita panggil ya, tuan-tuan perempuan tak sempat capai buku pun sebab Ustaz share screen, jadi cuma kalau nak tulis nota memang kena ambil buku lah. Okey, tak apa. Ma ni ya boleh dengan makna pertanyaan. Ya, biasanya. Dan pertanyaan paling popular ialah ma rabbuka. Ingatlah. Ya, sebab ma rabbuka tu semua orang ingat. Ma rabbuka. Ya, ma rabbuka. Ma tu maknanya apakah. Ya, dia tak apa ni, malaikat tak tanya siapakah Tuhan kamu. Malaikat tanya apakah Tuhan kamu. Sebab apa malaikat tanya apakah bukan siapakah agaknya? Tan Sri apa? Tan Sri Hasmah. Ya. Apa dia soalan kita maaf? Okey. Pasal apa dalam kubur malaikat tanya ma rabbuka. Dia tanya apakah Tuhan kamu. Pasal apa malaikat tak tanya siapakah Tuhan kamu? Agaknya lah pasal apa? Biologik. Cuba je, tak apa. Salah tak apa. Ya. Apakah? Dia soalan dia apakah Tuhan kamu? Bukan siapakah Tuhan kamu. Ha. Pasal apa? Apakah? Sebab hamba-hamba dia banyak yang ada menyembah selain pada Allah. Ya, sebab ada yang menyembah benda mati. Sebab kalau ma, dia benda mati. Kalau man, benda hidup. Ada. Okey, kalau macam Hindu sembah lembu, itu man. Kan? Man lah, kita boleh kata man lah sebab dia hidup kan. Ya. Walaupun sebenarnya tak boleh. Pasal benda selain daripada manusia, selain daripada Allah, kita panggil ma lah. Sebab ada yang sembah kayu, kayu tu ma. Apakah Tuhan kamu? Ya. Dia kata apakah. Kita kata sebab Allah tu macam kita gaib kan? Gaib. Jadi apakah lah, jadi rather dan siapakah kan? Tak boleh. Tak boleh. Gaib. Sebab Allah sentiasa man. Tak boleh. Allah sentiasa man. Ma tu hanya benda yang bukan masalah gaib. Ni masalah dia berakal ataupun tidak. Dia hidup ataupun tidak. Oh, man, Allah is always man, ya Ustaz? Ya, betul lah. Man. Pasal kita tanya, kan selalu kita tanya, yalah kalau nak tanya. Macam mana? Tak dengar soalan? Satu lagi makna ma tu apa yang? Apa yang boleh. Ya, apa yang boleh. Boleh apa yang. Apakah apa yang? Apa yang boleh, apakah boleh, tidak pun boleh juga. Ya, bergantung pada konteks ya. Okey. Fi kita dah tahu ni preposition 9. Fi maknanya pada, di dalam ya. La kita dah sebut tadi, ya, la boleh dengan makna jangan, la juga boleh dengan makna tiada. Tiada yang disembah melainkan Allah ya. Inna sesungguhnya sentiasa berada di awal ayat, melainkan kalau dia datang selepas apa? Selepas qala. Ya. Ustaz boleh tak buat macam min preposition, ma particle apa, fi particle preposition. Lah boleh tak Ustaz? Boleh. Dah sebut banyak kali. Tak, Ustaz sebut fi particle. Okey, tahu tu je. Ma tadi Ustaz tak sebut dia particle apa. Sebab dia particle dia nafi, dia nafi pun boleh, soalan pun boleh. Jadi dia ada particle apa Ustaz? Kalau nak kata nafi, dia particle negation. Tapi dia pun nak under soalan. Jadi dia tak ada spesifik satu partikel jenis. Macam la ni pun sama. La boleh, la maknanya apa kita panggil negation ya, penafian, dan la makna jangan. Ya, jangan tu nak terjemah macam mana? Partikel apa ya? In English kan payah juga ya. Kalau Arab ya, dia ada nafi ya, nafi maknanya apa kita panggil nafi. Nafi itu satu lagi nahi. Kalau nahi makna jangan, kalau nafi makna tiada.
Ya, tapi kalau English apa? Kalau siapa-siapa boleh tolong Ustaz. Negation pasti, ya. Tapi jangan tu apa? Jangan. La ilah. No. Apa dia? No. Do not kan? Not. No, do not. Do not. Tapi macam tadilah kan, do not, do apa tu semua bahasa yang ni macam kita kata penafian, kita kata negation kan. Sedaplah sikit bunyi dia. Negation pasti. Apa dia? Deny. Mungkin boleh ya, denial mungkin boleh. Tapi denial tu macam negation. Ini kita kata jangan. Nak kata jangan tu apa ya? Kalau Don't lah, don't. Yalah, tapi tak kena partikel don't. Tak sedap. Tak sedap ya. Ini yang nampak sedap sikit lah. Tak apalah. Tapi tuan-tuan dah faham okey lah tu. Ya. Jadi mean tadi kita dah tahu. Ya. Mean salah satunya ialah particle preposition. Ya. Ma bukan preposition. Ya. Fi preposition balik. La negation. Ya. Denial. Inna ini untuk emphasis. Ya. Ini untuk particle emphasis. Dan dia berada di awal ayat ataupun selepas qala ataupun kul. Selepas kul inna solati, kul inna Allah, qala, ya, baru inna. Ala sekali lagi particle preposition, ila particle preposition, ya, in adalah particle, siapa ingat? In, particle apa? Dila, sister Dila, particle apa? In. Siapa boleh ingat? Apa Kak Aloha? Conditional. Conditional. In, jika kan, jika. Ada 3 apa ni particle conditional Ustaz dah pernah mengajar, ya. In dia 50-50 kan, yang 100% akan jadi apa? Lau tak jadi. Ni yang jadi. Iza. Ada 3. Iza, in dan juga lau. Ya, okey. Illa adalah partikel untuk exception. An tak ada makna. Ya, kita terjemah kadang tu, ya, kadang tu maknanya supaya, agar, boleh makna an ni. Tengok konteks, ya. Selesailah 10. Ya, kita pun dah tengok dia punya contoh-contoh ni dah tengok dah, ya. Minal mayyiti sama kan, ya. Ni sekali lalu saja. Min. Ya, minal mayyiti. Min maknanya daripada al-mayyiti yang mati. Ya, al-mayyiti ni boleh makna mayat lah, mayat. Orang Melayu panggil mayat. Ya, al-mayyiti. Okey. Ini dia top 10 particles. Kita belajar, kita break down into particle preposition. Hari tu kan start 9. Yeah. So this one kita tambah lagi 1, 2, 3. Sebenarnya kita dah apa kita panggil? Sebenarnya kita dah baca dia dah. Sebab sebahagian besar daripada apa kita panggil ya, sebahagian besar daripada buku yang pertama tu memang kebanyakannya kita dah buat partikel. Partikel tu antara yang paling banyak. Partikel yang paling banyak. Partikel dah jumpa 11 dah. Yang 20 buku 1 tu, yang 20 20 word yang paling banyak ya dalam Quran, memang partikel je dah 11. Kalau nak kira dah cover semua ni. Ya, jadi Ustaz tak nak ulang balik lah sebab kita dah cover dah, ya. Jadi sepatutnya kita dah boleh masuk ke apa, ya. Patutnya dah boleh masuk verb dah ni. Kita dah boleh masuk verb. Tapi adakah tuan-tuan dan puan-puan sudah bersedia ataupun ada nak Ustaz ulang mana-mana benda, silakan sebelum kita masuk verb. Kalau nak masuk verb lah, ya. Tolong ulang. Ulang yang mana? Kena bagi tahu lah spesifik. Tak boleh lah kata tolong ulang, nak ulang 20 takkan macam tu kan. Spesifik. In tu kita tak pernah belajar Ustaz. Yang mana? In, if. Kita tak pernah belajar. Tak tahu saya miss kelas ke. Tapi saya tak in. If. Dah belajar. If. Dah belajar Ustaz. In. Saya tak tahu. So saya tak tahu. Ada kelas tak hadir? Ya, ada. Dah kalau ada kelas tak hadir memang. Buku kecil tu, buku kecil 14 in. Oh, okey. Buku kecil ada. Yang 20 most frequently used words. Dalam tu ada in. Kat sini pun ada. Memang in tu dah belajar dah. Wa in kuntum fi raibin ni nombor 8 ni Ustaz tunjuk. In tu makna jika, if. Kita dah belajar daripada buku pertama, ya.
Yeah, I didn't write anything, so I didn't attend, I think. Yeah. Okay. Sorry, Ustaz. Ya, sama. You are sorry. Okay. Okay. Jadi kalau nak tambah noun untuk, sebab ada orang mesej kata belum bersedia untuk work, tak apa. Okay, Ustaz faham. Jadi kita boleh tambah, kita dah belajar 10 dah selesai. Ya. Kita boleh tengok yang ke-11 pula. Noun yang paling banyak disebut dalam Quran. Okay, kita tengok. Ya. Nombor 11. Bersedia ya pada muka surat yang ke-48. Tengok muka 48. Ya, muka 48. So kita ada apa? Kita ada Rasulun. Macam mana Ustaz tahu dia Rasulun? Pasal memang baris asal Dhamma, kalau dia tak ada alif lam, dia mesti tanwin di akhir. Jadi walaupun kita tengok Rasul, kita dah boleh bunyikan Rasulun. Nombor 11. Rasulun. Apa makna Rasulun? Bahasa Melayu kita panggil Rasul lah kan? Tapi dari segi makna dia adalah messenger. Maknanya penghantar message. Ya, dia messenger, penghantar message. Ya, kalau message dalam bahasa Arab, Ustaz tambah maklumat, message dalam bahasa Arab ialah risalah. Risalatun. Boleh letak kat sebelah tu message risalatun. Kalau messenger Rasulun. Sebab Rasul dia dapat mesej daripada Allah. Mesej tu apa? Al-Quran lah. So Rasul punya tugas ialah membacakan mesej tersebut dan mengajar maknanya kepada umat manusia. Ya, jadi Rasul. Okey, Rasul adalah seorang messenger. Ya. Ada apa? Dalam bahasa Melayu pesuruh, dalam azan dia kata pesuruh Allah. Pesuruh Allah. Tak tepat. Pesuruh. Yalah, tak tepat lah. Tak tepat tak tepat. Jadi messenger, pembawa risalah. So the word Rasul and risalah tu from the same root word ke Ustaz? From the same root word. Sebab risalah tu message, jadi Rasul pembawa message. Kalau kita kata Rasul tu pesuruh, walaupun betul, sebab memanglah Allah suruh dia. Ya, tetapi ada missing benda. Allah suruh dia buat apa? Ya, jadi Allah suruh dia buat, maknanya Allah suruh dia sampaikan mesej. Sampaikan. Ya. Jadi tidak ada Rasul. Ya, tidak ada Rasul maknanya tidak ada ataupun boleh Tan Sri kita terjemahkan sebagai utusan. Utusan. Kalau utusan lebih tepat. Okay. Ya, utusan lebih tepat. Ya, sebab utusan, ya. Tapi macam tadilah kalau bahasa Melayu, utusan tu macam risalah juga. Ya, saya telah menerima utusan daripada dia, ya. Saya telah menerima risalah, menerima surat. Ya. So pembawa utusan lah. Pembawa utusan, betul. Messenger lah, ya. Okey, seterusnya azabun. Pun kita dah tahu terjemahan dia. Azabun, azab. Bahasa Melayu panggil azab. Ya, English punishment. Punishment. Ya. Tapi macam tadilah, ya, azab ni kita jangan faham azab ni dalam bentuk macam mana nak kata, ya. Kalau orang Melayu biasa faham azab ni macam mana? Kalau Tan Sri faham azab? Azab tu maksud neraka lah. Siksaan. Siksaan bukan mesti neraka, sebab masuk neraka kat dunia belum masuk lagi. Siksaan betul, ya. Jadi siksaan tu dalam bentuk, dia bukan mesti dalam bentuk fizikal. Ya, azab tu juga dalam bentuk perasaan, emosi. Contoh, ya, walaupun contoh kita kata orang yang ambil rasuah contoh kan, memanglah physically kita nampak dia mewah kehidupan dia, tapi tidur malam tak boleh tidur, dia terkenang kesalahan dia, contoh kan. Jadi azab juga, tapi azab dalam bentuk emosi. Ya, macam tu contoh. Jadi azab tak mesti kena bakar, azab tak mesti kena pukul, tak mesti. Ya, jadi kita kena luaskan maksud azabun tu. Tapi still azabun sebab tak ada alif lam di awal. Kemudian hazar. Hazar kita dah pernah sebut tapi tak jumpa lagi secara official. Kita dah jumpa secara official. Hazar ni ini, ya. Lawan dia ialah itu. Zalika. Ya. Jadi lawan untuk dekat dan jauh lah. Jadi kalau kitab tu dekat, hazar kitabun. Jauh, zalika kitabun. Kemudian kita jumpa juga perkataan sama, ya. Kalau bila sama tu tunjuk ke atas, ya. Makna langit. Ya. Tapi dalam Quran selalu kita jumpa samawat.
samawat. Samawat dengan sama tak? Sama. Cuma samaun ya, dia singular. Samawat, samawatun ya, itu adalah plural. Ya, itu je lah beza dia. Sebab apa samawat tu? Sebab apa langit tu plural? Sebab memang langit tu ada 7. Langit tu sab'an samawat. Ya, jadi Allah yang cipta. Ya, khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ya, 7 langit yang berlapis ya. Tu bukti dia ya, tu dalam surah Al-Mulk yang kita baca tiap-tiap malam. Ya, kemudian macam mana baca tu nombor 15? Nafsun. Pasal apa baca tanwin? Nafsun. Yalah, pasal apa baca tanwin? Original. Asal, huruf asal. Tak, ya. Nafsun tu kita baca, sebab Ustaz tanya, pasal apa baca tanwin? Baca tanwin sebab dia noun. Tuan-tuan tak jawab soalan. Ya. Cuba dengar Ustaz tanya. Ustaz, tapi sebab kita we are already in noun. Takkanlah Ustaz nak tanya noun lagi. Tak ada masalah. Kita jawab macam tu. Kita jawab sebab original lah. Iyalah, tapi macam tadilah kan. Sebab tak jawab soalan. Nafsun tu pasal apa tanwin? Pasal dia noun. Pasal apa dibaca dengan tanwin domah? Okey, itu baru originally baris dia domah. Baru betul. Ya. Inilah maksud saya tak faham soalan ni Ustaz saya. Okey, jadi kena betulkan. Macam syai'un kan? Pasal apa baca syai'un? Sebab dia noun. Ya, dia tak ada alif lam, sebab tu kita baca dengan tanwin. Pasal apa baca dengan domah tanwin syai'un? Kerana originally. Ya, original punya baris asal dia. Kemudian yang ni, macam mana nak baca ni? Nombor 17. Apa ni? Nombor 17, Kak Aloha. Macam mana baca dia? Mana 13? 17. 17. Bainun. Bainun apa ni? Apa kita panggil? Pemaisuri Agung. Bekas Pemaisuri Agung. Nampak tak? Ya. Bayin. Nampak tak kalau kita tak jelaskan? Kita sedang cerita pasal noun. Mestilah bainun, tanwin, pasal tak ada alif lam. Siapa kata? Bayin. Ya. Jadi jawapannya, siapa boleh jawab? Baina, jawapan dia. Baina. Kak Masyitah, Baina. Jangan baca Bainun. Bainun tu nama bekas Pemaisuri Agung. Ya. Jadi Bainun, bukan Bainun. Baina. Tak boleh tulis Ustaz. Tak boleh tulis sebab apa? Sebab geli hati. Ya, jadi Bainun. Bainun tu nama orang. Ini bukan Bainun. Ini Baina. Baina tu maknanya between, in between. Ya, macam contoh kita kata bainal maghrib wal isya. Bainal maghrib macam kalau sekarang ya kita sedang cerita bainal zuhri wal asri, antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isyak. Ya, tu baina. Jadi baina. Baina tu boleh tak ditanwinkan? Ya. Kak Nora ini. Tak boleh. Baina tu boleh tak? Ya. Abnormal noun. Tak boleh, mana boleh tanwin? Abnormal Pasal dia noun. adalah abnormal noun. Ya, betul. Jadi baina tu ialah abnormal noun. Pasal apa dia abnormal noun? Apa ni? Apa kita panggil ya? Siapa-siapalah, ya. Sebab apa dia abnormal noun? Jawapannya Sebab tak boleh baca tiga cara. Tak boleh baca tiga Cara. ya. Jadi itu jawapan Dia dia. macam tunjuk. Dia macam haza juga, haza. Ya, macam haza. Haza pun tak boleh baca tiga cara. Jadi dia noun, ya. Tetapi dia tak boleh dibaca tiga cara. Jadi abnormal lah bentuknya. Kalau baina sama juga, ya. Baina ni noun. Baina bukan preposition. Sebab ada juga orang ingat baina ni preposition. Tak. Ya, dia bukan preposition. Dia adalah noun. Kitabun. Cuma patutnya ni kaf, ta, alif, ba. Tapi dia tak letak sebab dalam Quran dia tak ada alif, dia ada huruf mad. Ya, nombor 18, kitabun. Kitabun tu maknanya sebuah buku. Ya, a book, kita terjemah a book, ya. Kitabun. Jadi mana ada alifnya? Sudah diganti dengan dengan huruf mad. Pasal apa macam tu? Sebab ni resam Osmani. Ya, tapi kalau kita tulis dalam biasa kaf,
Ta alif ba. Kita panjang. Kitabun. Kitabun. Ta alif tu huruf mat kan? Mat apa tu? Kitabun. Mat apa Kak Mazidah? Mat asli. Ya, mad asli, ya. Asli dengan short ya. Asli itu bukan sin ya, short. Asli, mad asli. Ya, mad asli. Jadi mad asli mana mad original lah. Original mana 2 harakat. Kemudian kita ada hakun. Hakun mana hak kebenaran ataupun hak kita ya. Saya berhak untuk apa kita panggil ya, saya berhak untuk divaksinasi. Ya, saya berhak untuk divaksinasi sebab saya rakyat Malaysia. Ya, dan saya bukan anti vaksin. Jadi saya ada hak. Tu hak juga. Hak tu kebenaran pun betul juga. Ya, kemudian yang terakhir nombor 20, qablu ke qabla ke qabli. Yang mana satu? Tiga-tiga boleh. Qablu boleh, qabla boleh, qabli pun boleh. Ya, sebab apa? Sebab ya, memang tiga-tiga. Ya, dia, tapi kalau kita nak kata dia adalah normal noun, tak betul juga sebab dia tak boleh tanwin. Qablun tak boleh. Qablan tak boleh, qablin tak boleh. Dia hanya boleh baca 3 cara tapi without tanwin. Without tanwin, tanpa tanwin, ya. Qablu, qabla, qabli boleh. Bergantung kepada tengok depan ada spoiler ke tak ada. Kalau ada min depan, min qabli. Kalau ada min qabli, ya. Sebab ada min. Ya, jadi macam itulah ya dia punya cerita. Dapat lagi 20. Ya, dalam masa berapa minit dia dapat 20 dah. Selesailah. Tuan-tuan dah hafal lah kan ni perkataan ni. Kita try ya. Cuba tuan-tuan jangan tengok makna ya. Tutup dia punya makna tu. Ustaz tanya dan tuan-tuan jawab, ya. Okey. Ustaz. Ya. Sorry. Ya. Nak tanya nombor 16 Ustaz. Nombor 16. Syai'un ya. Apa maksud meaning dia dan something tu apa dia? Benda ke? Yalah, Can you repeat lah? Something lah. Thing ataupun something. Anything. Everything. Apa-apalah, apa-apa ya. Apa-apa sajalah. Okay, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ya, syai'un kita tertinggal tadi ya, syai'un sebab kita dah jumpa syai'un sebelum tu. Okey ya. Jadi jangan tengok makna tu ya. Secara umum saja. Rasulun. Apa makna rasulun? Apa makna rasulun bahasa Melayu? Kita terjemah bahasa Melayu semua ya. Senang. Okey, rasulun. Apa terjemahan bahasa Melayu rasulun? Pembawa risalah. Utusan. Pembawa risalah. Pengutus. Pembawa utusan. Ada benda tertinggal tu. Pembawa. Dia singular. Singular. Seorang pembawa utusan. Yalah, seorang pembawa risalah ataupun seorang utusan lah. Pembawa utusan ya. Kena ada seorang sebab rasulun tu singular. Dia bukan jamak. Ni semua ni kebanyakannya adalah singular ya. Okey, kalau azabun satu siksaan. Satu siksaan ataupun sesuatu siksaan ya, satu siksaan. Kalau haza Ini. tak boleh tambah seorang ke apa tak payah ya. Sebab tak sesuai. Kalau samaun Langit. dia singular. Langit saja. Dia langit. Sebab orang tak terjemah kan ya. Tapi sebenarnya dia memang ya dia satu atas, dia singular. Atas. Dia singular. Maknanya apa perkataan patutnya nak terjemahkan? Dia sebuah langit ke ya. Patutnya by apa kita panggil ya, by right patutnya dia singular lah. Macam kita kata nafsun kan ya, nafsun. Dia pun singular juga. Samaun singular sebab jamak dia, plural dia samawat. Kita boleh terjemah langit-langit kan. Kumpulan langit-langit sebab dia ada 7. Ya, jadi maknanya satu langit lah. Samaun ni satu langit, sebuah langit. Langit yang di atas kita ni mula-mula. Okey, nafsun apa terjemahan dia? Nafsun bahasa Melayu. Seorang manusia. Seorang manusia boleh, tapi kalau manusia tu ada perkataan insan. Yang lebih tepat apa nafsun? Nafsu. Yalah, bagilah singular. Tuan-tuan selalu lupa bila jumpa, oh ya singular lupa. Jiwa. Satu jiwa.
Satu jiwa. Ya. Satu jiwa ataupun apa kita panggil, satu nafsu, ya. Seseorang boleh, ya. Seseorang individu pun boleh nafsu ni. Seseorang individu, sesuatu jiwa, ya, ataupun apa ni, satu nafsu lah. Tapi kita tak terjemah lah macam tu kan. Tapi biasa kita sebut jiwa lah. Setiap jiwa pasti akan merasai mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu, setiap, nafsin, jiwa, za'iqatul maut, ya. Za'iqatul is za'iqatul. Za'iqatul al-maut. Ya, kalau roh boleh Ustaz? Roh boleh juga, tapi roh ada perkataan lain. Roh. Pasal dah ada perkataan lain. Macam tadi kan, ada cadangan kata manusia. Manusia ada perkataan insan. Kalau Datuk kata roh dah ada perkataan roh. Nafs tak ada lagi, ya. Sebab tu orang terjemahkan nafsu, apa ni, jiwa lah, jiwa paling tepat lah. Setiap jiwa pasti akan merasai mati. Itu lebih tepat. Ya, okey. Syai'un mana sesuatu. Ustaz, kalau nafsu boleh kata myself is nafs ke Ustaz? Nafs, myself. Nafsi. Sebab dia ada apa kita panggil? Dia ada apa istilah dia? Ya. Apa ni, preposition, apa pemilikan, apa dipanggil, possessive noun. Possessive noun. Kena adalah ya dekat belakang, ya. Mana myself lah kita kata, ya. Tapi biasa kita tak sebut macam tu, orang Melayu yang sebut nafsi tu maknanya apa ni, apa kita panggil, ya, aku jaga apa my own self, you take care of yourself, macam tu lah, ya. Okey, tak apa. Syai'un sudah. Baina, antara, ya. Kitabun sebuah buku. Hakun Satu kebenaran. Qabla, sebelum. Ya. Dah dapat 20 dah. Okeylah, selesai. Itulah cerita ni. Ya, ada soalan apa-apa? Ya, kita dah dapat 10 perkataan apa ni daripada sini, ya. Dia ada tambahan lagi lah, ya. Jadi kalau total nanti dia ada semua 170, ya. 170 banyak dah tu. 20 ni pun dah banyak sebab kita akan jumpa selalu. Ya, baina, ya. Baina tu kita akan jumpa. Bainal maghrib wal isya. Bainaz zuhri wal asri. Ya, kitabun. Ya, kitabun, sebuah kitab. Ya, kalau letak alif lam depan, pula. Dan jadi the book pula. Ya. Okey. Ada apa soalan? Silakan. Kak Nila ada apa soalan? Not for the moment, sir. Not for the moment, ya. So you are still waiting for the moment, ya, for the right moment, ya, to ask question, ya. Okey. Orang lain, Haji Nazri ada apa, Haji Nazri? Silakan. Tak ada soalan. Okey. Sofa boleh ke? Okey, boleh insya-Allah. Okay, alhamdulillah. Kalau boleh tu seronok dengarlah, ya. Kemudian apa ni, siapa lagi, ya? Ya, silakan. Kak Nurul. Ya, Kak Nurul. Syai'un tadi macam mana Ustaz? Syai'un tu Syai'un mana sesuatu? Something, sesuatu. But it can is syai'in pun boleh juga tu. Dia tak sebab syai'un tu dia normal noun. Bila normal noun boleh baca 3 cara. Normal kan syai'un, syai'an, syai'in. So boleh baca 3 cara. Tapi kalau Kak Nurul referring to kullu syai'in, of course, in that situation, syai'in will always be read as syai'in lah. Tak bolehlah baca syai'un sebab ada kullu depan. Because it's a compound noun. Every time you meet with a compound noun, ya, the first noun tak boleh tanwin, the second noun boleh tanwin, ya, boleh tanwin, tapi tanwin tu mesti kasrah. Mesti kasrah, ya. Jadi always kullu syai'in, tak boleh kullu syai'un, kullu syai'an, tak boleh. Kita dah terjemah tadi, ya, kullu syai'in. Ustaz. Ada lain, silakan. Ustaz, saja tanya, ya. Saja tapi ni saya bukan betul-betul nak tanya, saja je. Bukan takut saya menjerat diri saya sendiri kalau saya tanya soalan. Okey. Kita Ustaz sebut semua noun kan? Saja nak tanya tak, among the noun yang Ustaz sebut ni, ada 2 ke dalam ni adalah pronoun, demonstrative pronoun ke whatever pronoun, ada tak Ustaz? Macam haza. Bahagian ada, ya. Macam haza betul. Haza, it is a demonstrative pronoun, am I right?
Ya betul. Dia Tersalah. macam zalika juga. Sebab saya terkenal opposite of haza adalah zalika, because zalika is a demand. And how about between bayin ni tadi. Bukan baina. Baina, sorry. Baina, can we consider that also a pronoun ke bukan? Bukan, dia bukan pronoun. Sebab pronoun tu ganti nama. So maknanya sini hanya satu sajalah ya. Haza is a pronoun. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, ada siapa-siapa lagi? Silakan. Ada apa? Ya. Datuk Osman, hari ni tak dengar suara Datuk. Dapatlah 50% Ustaz. Dapat sikit tu yang tak best dengar tu. InsyaAllah Ustaz. Tapi sikit tu can be 70%. Banyak Ustaz, hari ni banyak sangat. Yang mana banyak? 20 dah masuk ni. Tak, ni vocabulary je. Sebab maknanya dah ada. Kalau vocabulary, cerita vocabulary ni, Datuk kena duduk sekejap, hafal sikit-sikit. Sebelum subuh hafal 2. Selepas subuh 2 lagi. Sampai ke isyak dapat 10 lah. Dapat 5 kali 2, 10. Dapat 10 dah. Datuk jangan hafal sekaligus semua, tak boleh. Macam kelas kita terpaksa lah buat macam tu. Sebab kelas kita lepas Zuhur kan. Jadi takkanlah sebelum subuh nak 2. Tak. Bila cara nak menghafal tu sikit-sikit. Dia memang tak boleh ambitious sangat. Kita tu senang Ustaz. Macam azab tu kita tahu lebih kurang lah. Rasul pun dah tahu. Rasul dah tahu. Azab tahu. Tapi yang benda yang mungkin nafsi apa semua. Nafsun pun tahu nafsu. Sebab dia ada kaitan. Sebab kebanyakannya dah ada dalam bahasa Melayu. Contoh kita kata Rasul. Okay, cuba kita tengok kan. Rasulun, Rasul dah tahu dah seorang Rasul. Azabun, satu azab dah tahu. Haza mungkin tak biasa, tapi haza mana inilah. Tu kan Datuk kena timbang. Haza mana ini. Lawan dia zalika itu. Kita dah belajar zalika. Sama, mungkin sama Datuk jarang dengar. Tapi sama ni langit. Ya, ni mungkin baru. Nafsun, nafsu kita dah tahu. Ya, nafsu. Setiap nafsu itu, cuma orang Melayu bila faham nafsu, dia tengok nafsu makan, nafsu syahwat. Dia selalu kait nafsu tu dengan benda-benda macam tu. Sedangkan nafsu tu bukan hanya desire. Pasal orang Melayu bila sebut nafsu kan, kita dah ingat nafsu tu desire. Nafsu tu bukan. Nafsu tu adalah jiwa tu, jiwa. Ya, macam nak kata jiwa, tak boleh lah. Ya, jiwa. Sebab tu Ustaz terjemah ayat Quran tadi, ya. Allah kata setiap jiwa pasti akan merasai mati. Itu semua orang tahu, setiap jiwa. Ya. Syai'un, mungkin syai'un tak ni. Syai'un ni something lah biasanya. Sebenarnya thing lah, ya. Thing, ya. Kalau baina, okey, baina baru. Itu yang tersebut bainun lah, bayin lah. Ya, bayin ada makna kat Mazidah. Bayin makna sesuatu yang jelas. Dia noun juga, ya. Sebab tu saya sebut bayin. Sebab tu saya sebut bayin sebab macam familiar je dengan bayin tu kan. Sebenarnya semua benda ni familiar sebab semua benda ni dalam Quran. Tuan-tuan dan puan-puan berapa kali dah khatam Quran. Semua perkataan ni kita dah jumpa dah. That is the thing Ustaz. Betul. And then sebab kita punya pula lepas tu kita sometimes kita dah fix kita mind tu ada makna tau Ustaz. Lepas tu rupanya makna dia itu. Kita kena terjemahkanlah. Kita kena tukar. Okey, baina, ingat baina. Jangan salah sebut lagi. Jangan sebut baina. Nak tanya. Yeah. Baina ni yang makna dia di antara kan. Kalau baina yadai tu? Baina yadai makna di antara dua tangan. Dua tangan. Makna di hadapan lah. Dengar baik-baik. Okay. Soalan dia baina antara yadai, ya. Yadai itu dua tangan. Jadi bila Allah sebut baina yadai maknanya sesuatu yang berada di hadapan kita. Because yadun is tangan. Yadun tangan, yadain dua tangan. Dua tangan. So baina yadain kan benda yang berada di hadapan tangan kita. Benda yang berada di depan lah sebab tangan kita bukan di belakang. Faham tak? Ya, sebab itu sebab tu Ustaz kata, sebab soalan tuan-tuan, soalan tinggi. Tapi Ustaz kena layan juga. Sebab Ustaz tak boleh kata, nantilah kelas yang ke-30. Tak boleh kan? Jadi Ustaz kena terangkan. Baina makna antara. Kat Masyidah, baina antara. Ya, yadain dua tangan. Jadi apa maksud antara dua tangan? Antara dua tangan maksudnya yang di depan kita.
Sebab tu ayat surah Yasin semua orang baca. Ayat 9 surah Yasin. Surah Yasin surah 36 ayat yang ke-9. Wa ja'alna min baini aidihim. Cuma di situ Allah guna ID. Ya, sebab yang kepung rumah Nabi itu lebih daripada 9 orang. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, panjanglah cerita sirah. Sirah ni ustaz punya subjek. Ustaz boleh cerita panjang ya. Tapi nak bagi tahu bahawasanya yang kepung rumah Nabi pada malam tersebut minimum 9, lebih daripada 9. Ada khilaf lah. Ya, sebab tu ayat yang ke-9. Cuba tengok ayat surah Yasin tu, ayat nombor 9. Ayat nombor 9. Ya, senang nak ingat. Surah Yasin kita tahu surah 36 ayat yang ke-9. Kerana tak kurang daripada 9 orang berada di keliling rumah Nabi, menunggu Nabi, nak bunuh Nabi. Ya, tunggu masa nak masuk nak bunuh Nabi. Ya, jadi ada perkataan min baini aidihim. Ya, jadi Allah jadikan di depan mereka macam apa kita panggil, ya, penghalang, di belakang mereka penghalang, dan Allah butakan mata mereka. Buta bukan makna buta sementara lah, ya. Jadi Allah buat mereka ni terhijab, tak nampak Nabi keluar pada malam tersebut. Tertidur mereka, pagi besok baru mereka terjaga. Bila mereka rempuh masuk rumah, rupanya Nabi dah keluar lama dah. Jadi tu ada perkataan min baini, ya, min baini yadai ataupun baina yadai, baina ID, semua tu boleh. Dan maknanya tu agak tinggi sikit sebab dia bukan makna literal. Ya, dia ada figuratif meaning kat situ. Dah masuk sesuatu yang lain pula konsep dia. Sebab makna kan ada dua, satu yang literal kan, makna literal, satu lagi makna figuratif. Ya, macam kita kata kaki tangan, bukan makna kaki tangan. Ya, dilarang masuk melainkan kaki tangan saja. Maknanya kepala tak boleh masuk, badan tak boleh masuk, perut tak boleh masuk. Yang boleh masuk kaki dengan tangan. Takkanlah macam tu maksud dia. Jadi kaki tangan di situ ialah figurative meaning. Ya, dia bukannya literal meaning. Bahasa Melayu pun banyak. Bahasa Arab berlonggok. Dalam Quran bertimbun-timbun benda-benda macam tu. Ya, kita panggil metafora, dia panggil. Ya, metaphor. In English we call it metaphor. Walaupun tuan-tuan dan perempuan kebanyakannya kelas sains, tak apa, tak ada masalah. Ya, tapi kalau tuan-tuan apa kita panggil, ya, ada sikit-sikit belajar sastra, dia membantu. Pasal Quran memang sastra Arab. Quran ni sastra. Ya, tapi macam tadilah. Bila Allah turunkan Quran, Allah tak peduli, ya. Ada malaikat tanya, you dulu science stream ke art stream? Tak ada. Ya, no matter whether you are science stream or art stream, semua orang kena belajar Quran. Tak ada pilihan. Ya, jangan ketawa. Ya, ustaz pun nak ketawa juga. Ya. Itulah cerita dia. Betul tak apa ni Kak Nila? Betul tak Kak Nila? Ya. Memang tak ada pilihan. Sama ada kita belajar sastra ke sains ke, semua. Sebab Quran is for all, for everyone. Ya. Sebab tak ada pilihan. Suka tak suka, semua orang kena baca Quran, semua orang kena faham. So inilah usaha kita sedikit untuk memahami Quran. Walaupun usahanya sedikit, mudah-mudahan Allah buka, ya, ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dia kena macam tu. Dia kena inilah, ya. Okey, apa soalan? Ustaz, saja nak tanya jugalah Ustaz. Particles kan Ustaz, yang kita dah belajar adalah jenis particles. Yang kita dah belajar adalah preposition, type of preposition, connector and conditional. Ada selain pada tiga ni, ada lagi tak Ustaz jenis-jenis particles? Dah sebut tadi, illa, exceptional. Oh, exceptional. Ada 4 jenis ke Ustaz? Ada ataupun lagi. ada more than that? Banyak lah. Ada lagi, ya. Ada partikel apa ni, negation tadi, la. Okey. So, Denial, banyak lagi. ya, banyak lagi. Tapi banyak. Memanglah, tapi semua tu dah sebut. Semua tu dah belajar dah. Okey. Maknanya banyak lah kan partikel dan jenis-jenis. Dia tak adalah banyak sangat. Kita tak bagi kategori lagi Kak Mazidah. I think we should, nanti kita kena tulis macam categorize kan. Tapi bila dah banyak lah, ya. Sebab Kak Masyidah, ingat lagi Kak Masyidah cakap. Kak kata, pasal apa kita nak tentukan dia noun dia, Ustaz dah bagi tahu banyak kali kan, ya. Memanglah pada peringkat ni kita nak mengumpul vocabulary, betul lah. Ya, tapi kalau kita tahu vocabulary itu dalam kategori mana, adakah dia noun ataupun partikel, tu jauh lebih baik. Dia akan membantu pemahaman kita. Ya. Emphasize pun ada lagi ke Ustaz? Okey. Ya. Alright. Okay, thanks. Untuk mengelakkan daripada tuan-tuan membaca Bainun tadi, nombor 17 tu, ya. Sebab tu kena tahu.
Ya, kalau tidak masih bainun lagi. Ya, tak nak. Ya. Kita Sebab baca waw bainun. sumpah tu pun sama Ustaz. Waw sumpah dengan waw connector tu pun sama. Betul, ya. Jadi waw sumpah tu ada dua waw, ya. Satu waw yang makna sumpah demi, satu lagi waw dengan makna penyambung ayat, ya, dan, ya. Tu cerita dia. Okeylah tuan-tuan, ya. Sebab by right patutnya 4.30, ya. Kita dah lebih pada tu. Nanti tuan-tuan mungkin ada nak buat benda lain. Ustaz nak mengundur diri setakat tu. Kak Masyitah atau Kak Mazidah ada apa-apa nak cakap sebelum kita tamat? Silakan. Rasanya tak ada apa-apa Ustaz. Hanya nak remind semua orang lah. Revise lah balik pelajaran. Supaya Ustaz kata nanti Ustaz menangis, nanti Ustaz kecewa kan. So semua revise. Dan saya welcome to all the new student ya. Masih ada lagi student yang sudi ya. Sahabat-sahabat, kakak-kakak saya dari Rizda baru saya masukkan dan keluarganya, suaminya. Welcome ya. Walaupun ada yang kata why so many left, dalam hati saya it's okay. Siapa yang nak, yang they want to leave is okay, but there are also people who are trying their best to join the class walaupun kita dah kelas ke-12 ya. So with all the recorded videos, I'm sure everybody can sort of walaupun tertinggal masih lagi boleh follow. Betul. So terima kasih dan most welcome to those yang baru sampai, dan kepada yang mereka yang keluar mungkin ada hal-hal tertentu ataupun diorang dah mahir dan kita ni masih lagi primary school, mungkin diorang dah sampai ke level ijazah and so forth. Ya, itu saja. Ya, terima kasih. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz hari ini panjangkan kelas. Allah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Antum jazakumullah. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mazidah. Ya, thanks. Terima kasih Ustaz. Thanks Masyitah. Thanks everybody. Thanks Tuan Haji Nazri. Okay, sama-sama. Okay. Thanks all. Thanks to everybody. Bye. Terima kasih. Bye. Okay, thank you. Jumpa next week. Assalamualaikum Rohiza. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okay, Ji. Heavy. Nurul.